Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam stream buku hari terakhir bagi sesi pertama hari ini untuk 7 hari bulan Julai. Saya mengucapkan terima kasih kerana setakat hari ini kita telah menerima 60,000 tontonan bagi stream buku. Kita menerima lebih kurang 19,000 jualan buku. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana di tengah-tengah musim ketika saudara terpaksa membahagikan wang antara keperluan keluarga untuk anak-anak memulakan pendidikan sekolah. Ketika tuan-tuan juga bertarung untuk menyediakan nasi di dalam pinggan, ketika tuan-tuan terpaksa lebih mengutamakan jiran tetangga dan saudara mara yang menjadi mangsa ekonomi akibat COVID-19, saudara masih lagi menyediakan ruang waktu dan juga sedikit ruang kewangan untuk membantu 3 pemain industri buku yang menjadi rakan kolaborasi Garasi TV dalam stream 48 jam Garasi TV. Saya juga kagum kerana malam tadi kita menerima 14,000 tontonan apabila kita pertama kali mencipta sejarah mengadakan stream Mok Yong live dengan membawa primadona ataupun adik guru Mok Yong Fatimah Abdullah dan juga Mok Yong muda Baizam Generation. Saya rasa sangat terkejut kerana kita menerima tontonan statik 800 tontonan. Ini memberikan kami lebih keyakinan bahawa peminat-peminat jeans, walaupun selama ni kita adalah orang yang hanya bercakap tentang libas Lee Wrangler, hinggalah Ebisu Momotaro dan juga pelbagai jenama Jepun. Kita bercakap tentang kasut dan juga cara pemeliharaan barangan-barangan fashion. Tapi tuan-tuan adalah orang yang committed apabila Garasi mula memindahkan hala tujunya untuk membawa anda yang selama ini berminat dengan jeans kepada dunia perbukuan. Dan hari ini kita bawa satu lagi sesi ilmiah bersama Dr. Azmi Hassan. Tuan-tuan, ini orang yang saya suka menonton kan. Kalau dia ada menjadi tamu di mana-mana siaran TV, saya suka menonton. Kerana satu adalah seorang yang straightforward, geostrategis yang straightforward. Ketika saya menjadi penerbit di TV Al-Hijrah, sekiranya unit berita bertanya kepada saya, inilah nama yang selalu saya sebut. Kerana satu adalah kebolehan beliau merakyatkan pandangan awam dari segi akademik. Beliau memudahkan saudara memaham geopolitik dan geoekonomi secara bahasa awam. Jadi petang ni share, saya mohon semua rakan-rakan kita, Cik Engku di Terengganu, Dex Baguio di Sabah, saudara Wafi Muhammad Wafi, tuan-tuan semualah yang selama ini sentiasa memberi sokongan setiap kali kita memperbincangkan hal-hal akademik, termasuk semalam apabila kita membawa tokoh kiri Dinsman pun, satu pun tak ada status yang mengkritik atau mencela. Kerana saudara menerima apa yang saya sebut, belajar sedikit demi sedikit, jadilah bangsa yang bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadilah orang yang tidak menghina pandangan orang lain walaupun ia berbeza daripada pandangan kita. Petang ni saya tunggu nombor dulu. Biasa-biasa tetamu akan berdiam diri until trafik keluar. Kerana saya takut nanti tamu dah bercakap, tuan baru masuk, tuan akan bertanya pula. Saya nak tanya itu, saya nak tanya ini. Sebenarnya kena tengok preview lah kalau macam tu. Sebab kita tak akan repeat. Kerana saya akan menggunakan masa yang padat ini. Satu adalah untuk menyerbu soalan mengenai mentaliti Malaysia dalam menghadapi krisis. Kita akan bercakap tentang soalan yang selalu tanyakan kepada kami kepada saya adalah mengenai apakah China adalah sebuah negara berbahaya sekarang. Tuan-tuan selalu bertanya mengenai apakah bertukarnya Joe Biden menjadi presiden hanyalah bertukar baju saja kerana Demokrat dan Republikan adalah baju Yahudi dalam dua warna berbeza dalam politik Amerika. Itu akan dijawab. Saudara juga bertanya tentang bagaimana kita akan perlu bangkit daripada krisis ekonomi ini, sama ada kita bergantung kepada parti politik ataupun kita secara individu boleh memainkan peranan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang dimiliki oleh warga yang sentiasa bersedia untuk berjuang tanpa terlalu bergantung kepada pandangan politik. Jadi ini orang yang paling tepat untuk memulakannya. Saya tunggu angka sekarang. Berapa angka sekarang? Okey, cepat tu. Kita tunggu sekejap je lagi. Tapi macam mana saya nak intro dulu dengan dengan dia minta dibahasakan sebagai saudara Azmi Hassan. Alhamdulillah, kerana saya fikir kata kerendahan personalitinya memberikan kita lebih ruang untuk bertanya dengan lebih terbuka tanpa gap antara saya dan walaupun saya tak pernah interview Prof. Saya tak pernah interview saudara Azmi ini kali utama. Perkara paling asas dalam waktu yang paling terdekat. Di bawah tekanan ramai yang memilih untuk kecewa COVID-19, di bawah tekanan ramai yang memilih untuk kecewa, sama ada kecewa dari segi pengucapannya, kecewa dari segi tindakannya, kerana orang akan merasakan bahawa ada sesuatu yang boleh dipersalahkan, iaitu politik. Orang mengatakan bahawa kalau daripada tim
Baju biru, dia mengatakan inilah akibat kerana kamu memilih baju kuning dan merah dalam pilihan. Kalau baju biru dan baju merah mengatakan kerana kamu tebuklah atap. Saya rasa kita dah penat untuk bercakap tentang kerajaan. Saudara Azmi melihat lebih kepada masyarakatnya. Apa pandangan saudara tentang mentaliti Malaysia? Tak boleh kita menjadi macam mentaliti Jepun, mentaliti Perancis. Macam inilah Cik Zainal. Tidak boleh dipersalahkan rakyat umum, orang umum dalam hal ini kerana mereka tertekan. Tapi kalau kita lihat telatah orang politik pada ketika ini sememangnya memualkan. Saya sendiri melihat telatah mereka seolah-olah mereka hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan agenda politik, rakyat nombor dua. Itu apa yang saya lihat dan saya pasti itulah pandangan umum. Dan kekecewaan yang Cik Zainal cakap tadi memang saya tahu kenapa itu berlaku. Kenapa saya katakan memualkan adalah bagi saya tak kisah siapa yang kerajaannya. Asalkan kerajaan itu dapat menumpukan perhatian kepada masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi masalahnya sekarang Cik Zainal adalah tumpuan itu lebih kepada politik dalaman, bukan untuk mengurus negara. Dan kita tak boleh menyalahkan kerajaan juga kerana kerajaan menerima tekanan kiri, kanan, depan, belakang pada ketika ini. Bukan tekanan kerana untuk membaiki negara, tapi tekanan politik. Dan kalau kita lihat sekarang ini, riuh rendah nak diadakan sidang parlimen. Kenapa? Mereka katakan untuk check and balance tentang tadbir urus negara. Tapi bagi saya bukan sebenarnya. Apa muslihatnya? Mereka nak gunakan sidang parlimen itu untuk mempamerkan bahawa kerajaan sekarang kerajaan minoriti. Itu sebenarnya. Sebenarnya itu tidak memberi faedah pada kita. Kita rakyat tak memberi faedah. Saya mahukan sidang parlimen itu untuk kebaikan rakyat dan negara. Jadi itu yang dikatakan memualkan. Dan rakyat merasa kecewa dengan wakil-wakil rakyat mereka. Buah catur telah bergerak. Share. Kerana saya akan pergi kepada buah catur yang sedang bergerak, iaitu bahawa muslihat sidang parlimen. Tuan-tuan, tak ramai orang yang akan datang atau membuka hujahnya dengan begitu mudah dan terbuka untuk mengatakan bahawa berhati-hati dengan sidang parlimen yang sedang diminta oleh pihak mana-mana pun lah. Kerana Dr. Azmi Saudara Azmi selaku geostrategis bercakap dalam bahasa yang paling saya suka, iaitu muslihatnya. Saya bertanya sekali lagi, apakah kita melalui tahun-tahun yang penuh muslihat ini adalah kerana kualiti politiknya ataupun akibat persekitaran politik yang tulen, atau kerana kualiti ahli politiknya? Sebab saya bagi tahu pada Saudara Azmi, Tuan menggunakan perkataan yang saya rasa paling logik dan paling layak, iaitu memualkan. Walaupun saya selalu menggunakan perkataan mengecewakan, maksudnya satu lagi tingkat lebih tinggi. Apa yang saudara rasa mentaliti ahli politik pula kita nak cakap di tengah rakyat? Saya tak fikirlah Saudara Azmi dengan saya masih lagi mungkin orang yang boleh survive dalam keadaan ini. Tetapi kita punya fikiran tentang orang yang terjejas sangat besar. Tetapi apa yang menghalang orang politik daripada berfikir tentang berhentilah palsu-palsuan tentang pengucapan politik, tapi cakaplah benar-benaran tentang nasib rakyat? Kenapa politik menjadi seburuk dan semual itu? Ya, ini mungkin disebabkan oleh mereka mementingkan ideologi politik mereka. Kepastian politik itu lebih utama daripada kepentingan negara dan rakyat. Dan juga mungkin salah kita juga. Kita menyokong ahli politik yang sedemikian rupa. Kalau kita lihat dalam sidang parlimen, pengucapannya, isi kandungannya memang tidak memberi faedah untuk kita duduk 1 jam, 2 jam mendengar perbahasan. Kerana kualitinya dikatakan amat rendah sekali. Memang betul Cik Zainal. Sebab bila mereka berhujah, berdebat itu, mereka tak buat kerja rumah. Kalau mereka tak dapat melawan yang berhujah tu, mereka akan pelekehkan. Maknanya dalam bahasa orang putih dia kata kill the messenger. Bukan kill the message. Mana mereka tak dapat berhujah. Itu masalahnya. Dan kita sebagai rakyat, kita sebagai pengundi kena beritahu kepada ahli politik itu, kita tak mahu benda ni. Masalahnya orang politik ni pengalamannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi tahap pemikiran mereka sepatutnya apa yang berlaku sekarang tak sepatutnya berlaku. Macam inilah kesan di Itali umpamanya. 3 bulan lepas, Cik Zainal, Perdana Menterinya letak jawatan. Krisis. Kerana
hilang majoriti. Sikit dia majoriti, 1-2 parlimen, ahli parlimen aja. Tapi presiden dia tak mau pilihan raya. Presiden dia macam agung kita lah. Dia tak mau pilihan raya. Tapi dia beri peluang kepada parti-parti politik untuk tubuhkan kerajaan. Cari majoriti. Tak dapat. Ya. Dah bagi peluang tapi tak dapat. Di sebuah negara yang kononnya matang politik. Matang politik. Belum habis ke cerita, Cik Tanah. Ya. Tapi akhirnya Presiden kata, biar saya lantik seorang korporat. Bukan ahli parlimen sebagai Perdana Menteri. Itu Mario Draghi. Akhirnya ahli parlimen sokong si Mario ni. Dan sekarang ada tubuh kerajaan di mana Perdana Menterinya bukan wakil rakyat. Kalau Cik Zana cakap ahli parlimen Itali itu tak matang, sebenarnya mereka lebih matang daripada kita ni. Malu saya tengok. Oh, kerana ahli politik berkompromi dengan perbezaan pandangan dengan memilih seorang bukan daripada kalangan mereka. Sebab nak menyelamatkan daripada pilihan raya. Itu pengorbanan mereka. Ya. Maksudnya, tapi masalah di Itali, Mario Draghi ni seorang yang dihormati. Beliau adalah bekas CEO Bank Eropah. Paling dihormati. Kat sini kita perlukan orang macam itu juga. Tapi apakah ahli politik kita mahu ketika semua orang berebut kuasa Saudara Azmi? Apakah orang politik kita yang terkenal dengan kata Pian Habib haloba, apakah mereka boleh berjiwa besar? Saya tertarik dengan baca dalam temu ramah dengan Tan Sri Musa Hitam hari ini. Dia kata kalau semua orang tak boleh jadi Perdana Menteri, biar saya jadi Perdana Menteri. Itu kekecewaan seorang ahli politik yang telah bersara tu. Begitu kecewanya melihat gelagat rakan-rakan beliau. Bahawa berebut nak jadi Perdana Menteri sehingga negara kita kucak-kacir. Kucak-kacir kerana kerajaan tak dapat menumpukan perhatian. Saya akan tanya kerana saya tahu Saudara Azmi akan menjawab. Kita mempunyai 3 kelompok politik. Satu kelompok bermasalah kerana mereka memerlukan kuasa untuk menyelesaikan masalah peribadi. Kedua adalah kelompok mereka menyokong orang bermasalah untuk mengekalkan mereka relevan dalam parti yang bermasalah. Dan yang ketiga, kita mempunyai orang-orang yang cerdik tetapi datang daripada parti yang berbeza. Tetapi mereka minoriti dan tak dapat bekerjasama kerana mereka adalah di garisan tengah dalam kepimpinan. Kita ada orang yang berkualiti, tapi mereka berada dalam garisan tengah kepimpinan parti. Golongan yang berada lebih prominent adalah golongan yang menyokong kerana kepentingan diri. Golongan yang berada di atas pula adalah golongan bermasalah. Apakah ini adalah satu daripada menyebabkan kemelut politik yang 220 ahli parlimen tu menjadi konflik untuk kita menyelesaikan masalah seperti itu? Ya, itu memang realitinya. Yang berkuasa sekarang adalah golongan 1 dan golongan 2. Dan golongan 3 dikatakan sukar untuk naik ke atas. Nak jadi calon pun payah. Sebab sistem parti kita, politik kita memang macam tu. Sistem perkadirannya. Maksudnya nak jadi calon, kena ada sokongan grassroots, akar umbi. Itu menjadi satu masalah. Seorang profesional yang sebelum ni tak ada parti, tiba-tiba nak jadi calon dalam parti, memang payah. Kecuali saya tengok satu parti politik, boleh sebut tak nama parti boleh, politik? Tak ada masalah. Parti PAS, Cik Zainal. Ramai rakan-rakan saya sebelum ni tak pernah terlibat dengan PAS pun. Tapi mereka boleh jadi calon. Maknanya penerimaan itu adalah begitu baik sekali. Tapi parti-parti lain saya lihat yang dah tua-tua tu, parti yang dah berumur, memang payah nak menerima orang luar. Kerana mereka ada hierarki dia. Dia ada ketua cawangan, ada ketua bahagian. Dan sebab itu timbul golongan 1 dan golongan 2. Di mana golongan 3 itu terpinggir. Kalau nak naik sikit pun akan dicantas. Itu realitinya. Saya tanya dengan Saudara Azmi. Apakah sebenarnya kita memiliki terlampau banyak dinosaur yang tak lagi relevan dan mereka mengetuai parti? Jawab dengan tutur. Ya, betul. Dan kalau nak dipanggil dinosaur ni dinosaur yang berpengalaman. Dah lama dah. Tapi sayang sekali pengalaman mereka itu masih tidak digunakan sebaiknya dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan saya ungkitkanlah ada seorang yang berhormat yang dikatakan yang agak lama, lebih daripada 5 dekad, telah memberi kata dua kepada parti beliau supaya memutuskan hubungan dengan bersatu umpamanya. Tapi bagi saya itu tak sepatutnya keluar daripada seorang yang berpengalaman. Tak patut. Sama juga yang berhormat yang sama. Oleh kerana beliau tak setuju dengan keabsahan kerajaan pada ketika ini, semasa undi
belanjawan, beliau tak hadir ke parlimen. Ya. Dan saya tak tahu apa pendirian yang berhormat tu. Adakah Tengku Razali? Ya, Cik Zainal dah sebut nama dah. Kita tak pernah terbayang seorang kita hormati tiba-tiba boleh saja bercakap dan tidak bertindak seperti apa yang dia cakap. Ya, saya masa kecewa kerana beliau tak hadir. Sebab saya tak tahu pendirian beliau. Adakah menyokong pelanjawan, berkecuali ataupun membantah? Tak ada. Jadi itu yang dikatakan kekecewaannya. Kalau Cik Zainal kata itu adalah dinosaur, kemungkinan itu adalah yang menyebabkan keadaan politik kita begitu toksik sekali. Toksik. Saudara menggunakan perkataan toksik. Saya fikir kata sejauh mana, sekarang kita bercakap kerana parlimen lah yang berperanan. Kalau diberi jajaran nisbah mengikut peratusan, berapa banyak toksik yang ada di parlimen, berapa banyak yang dirosakkan oleh toksik, dan berapa banyak yang bersih yang kita boleh katakan masih boleh kita bergantung, tetapi mereka tidak mempunyai peranan yang prominent. Ya, nak letakkan dari segi angka tu memang payah lah. Anggarannya saya rasa majoritinya yang golongan 1 dan golongan 2 tu lah yang mengawal keadaan pada ketika ini. Yang profesional, yang betul-betul berjuang kerana agenda negara, agenda rakyat, itu tak ramai. Golongan minoriti. Dan kita sebagai pengundi, sebagai rakyat ada peranan. Kena beritahu pada mereka bahawa politik sebentuk ini, politik toksik ini, kita tak mahu lagi. Sebab masalahnya, apa yang kita baca dalam berita ni, dia berlainan berlaku di sebalik tabir. Memang berlainan. Dan ini boleh mengelirukan kita. Dan saya pun agak keliru. Kadang-kadang kat depan, ini cerita dia. Tapi di sebalik tabir, lain cerita dia. Ini yang dikatakan begitu toksik sekali ni. Yang mana dia telah merancuni pemikiran rakyat. Yang mana bila kita buat keputusan itu bersandarkan fantasi. Benda yang tak betul. Doktor telah menyentuh bidang, saya ingin betul terang bidang kewartawanan seperti saya ni, orang yang berada di bilik news 26 tahun. Saya menghormati pandangan doktor. Bahawa saya juga mengalami kekecewaan kerana amat sukar untuk menemui media yang berkata benar bagi pihak rakyat. Apakah ini salah satu kesan di mana mindset setiap orang Malaysia ditentukan oleh parti yang mereka sokong? Kita sukar mendapat media yang mindsetnya adalah beragendakan rakyat. Kebanyakan akhbar kita, sama ada mereka diberi kewangan ataupun mereka memilih untuk bebas tanpa kewangan, tetapi mencipta mindset yang sangat politik kepatihan. Apakah itu punca mengelirukan? Salah satu puncanya adalah situ. Kerana media kita tidak mahu kita menjadi kritis. Tapi kita tak boleh salahkan media kerana mereka berada dalam ekosistem yang sedemikian rupa. Kita tak boleh bandingkan dengan negara-negara maju umpamanya. Tapi Cik Zainal, negara maju pun, Amerika pun, medianya bukan boleh percaya sangat. Bukan dikawal, tapi mereka bias. Kalau tengok CNN pun, tiap-tiap hari hentam Trump. Biden ada kritik tapi okey lah sikit. Lebih perlahan. Tapi itu nampak berat sebelahnya. Tapi betul Cik Zainal, media memainkan peranan penting supaya rakyat kita lebih kritis. Maksudnya kita terima itu berita yang dipersembahkan itu adalah satu nak neutral tu memang payah, tapi biarlah kritis sedikit. Itu yang ditagihkan oleh media kita sekarang ni. Doktor mempunyai pengalaman yang luas. Saya katalah saya ambil satu soalan. Sekiralah dihimpun seluruh suara rakyat yang menderita ke dalam jiwa doktor, apakah prestasi yang doktor nak kemukakan sekarang ke kamera? Sekiranya saya kumpulkan keseluruhan kekecewaan rakyat masuk ke dalam dada doktor, nyatakan 3 minit sekarang, apakah kemarahan dan kekecewaan yang ada sekarang bagi pihak rakyat jelata? Nak katakan bagi pihak tidaklah. Tapi Cik Zainal, saya melihat kekecewaan rakyat itu adalah seolah-olah hidup sengsara mereka itu tidak dipedulikan. Saya ambil contohlah fasa pertama program imunisasi. Tiba-tiba definisi frontliner itu dah berubah. Frontliner itu adalah Exco, Menteri Besar, wakil-wakil rakyat, ahli parlimen, yang sebelum ini mereka tidak pernah kita terfikir bahawa mereka adalah frontliner untuk mendapat suntikan pertama daripada Pfizer. Jadi rakyat perhati benda ni.
bahawa ingat kami ni bodoh sangat ke? Kononnya lah seorang menteri besar itu bila disuntik dia kata untuk beri keyakinan kepada rakyat. Ingat rakyat tu tak faham ke? Kenapa mereka nak dulu? Mentang-mentanglah fasa pertama tu Pfizer, mereka nak terbaik dulu. Dia tahu fasa kedua kemungkinan Sinovac ataupun Sputnik daripada Rusia. Yang lebih rendah. Ya, rakyat tahu sebenarnya. Tapi mereka cuba memperbodohkan rakyat. Itu yang dikatakan perasaan rakyat pada ketika ini. Saya contoh lagi, Dolly Parton. Cik Zainal mesti kenal Dolly Parton. Ya, penyanyi. Penyanyi country singer. 6 bulan lepas, 7 bulan lama dah, sebelum penyelidikan vaksin ini bermula, beliau telah menderma $1 juta kepada Universiti Vanderbilt yang membuat penyelidikan. Hasilnya keluarlah Moderna. Vaksin Moderna. Salah satu daripada 5 vaksin terbaik. Ya. Tapi Dolly Parton ni, dia bukan orang yang pertama dapat suntikan. Dia kata dia nak tunggu giliran dia. Malu tak kita? Malu. Orang putih macam tu perangai dia. Kalau anda nak tahu, Dolly Parton adalah penyanyi yang saya minat kerana pada tahun 70-an Dolly Parton adalah rakan duet kepada Kenny Rogers dalam I'm the Rhinestone Cowboy, betul, Island in the Stream. Dia seorang penyanyi yang sangat seksi pada usia mudanya, tapi kata doktor hari ini dia menjadi teladan. 1 juta yang dia laburkan tidak berarti dia boleh memintas giliran dan dia memilih untuk menjadi orang biasa. Wang tidak menentukan wang tidak memberi prioriti dan status tidak menentukan. Status tidak menentukan. Ya. Ini pertama kali saya berada di dalam vacuum ni lama, sebab 8 bulan saya stream dah tak banyak jumpa orang. Ini pertama kali saya mendengar pandangan seorang yang mengatakan rakyat tak bodoh dan rakyat mulai curiga dengan 500,000 klasifikasi barisan depan. Ini pertama kali saya dengar, tuan. Saya selalu meyakinkan tuan-tuan bahawa terima proses ini untuk move forward. Tapi doktor datang dengan satu pandangan yang mengejutkan saya, bahawa daripada analisa Saudara Azmi, beliau mula menganggap beberapa isyarat kepada orang politik, rakyat sedang memerhati dan merasakan mereka diperlekehkan dengan orang politik menggunakan Pfizer jenama yang dianggap 95% pulih sebagai mendahulukan diri mereka. Kerana orang politik tak pernah pun selama ini diterminologikan sebagai golongan depan. Tolong ulas lagi. Saya tak pernah ulas kerana saya mungkin telah menyampaikan benda yang salah setiap hari dalam laporan saya dengan mengatakan keep positif. Tapi tak apa, hari ini kita nak mendengar pandangan yang baru. Ulaskan lagi bahawa sejauh mana penipuan ataupun sejauh mana kewujudan terminologi ini menyebabkan rakyat kecewa. Ya, saya pasti rakyat kecewa dengan perkara ini. Kalau kita lihat dalam media sosial, mereka soalkan kenapa wakil rakyat ni mendapat suntikan pertama. Bukan saja wakil rakyat, pegawai-pegawai khasnya. Walaupun dinafikan, tetapi kemungkinan berlaku itu tetap ada. Dan Baginda Sultan Selangor kata dah, Baginda akan tunggu giliran beliau. Walaupun seorang sultan. Walaupun seorang sultan boleh dikatakan, dibolehkan, maknanya kita faham, tapi Baginda telah mengatakan beliau akan tunggu giliran, bukan melangkaui giliran. Jadi ini yang kita tagih daripada ahli-ahli politik kita. Sebab yang menentukan definisi frontliner adalah mereka. Dan mereka memasukkan nama mereka sendiri. Sedangkan tidak seperti iyalah, sedangkan frontliner yang sebenar-benarnya tidak dapat suntikan. Cikgu umpamanya, guru. Ya. Sekolah akan buka satu Mac yang lepas, tapi mereka tidak dianggap frontliner. Kemudian baru dianggap frontliner, fasa dikatakan frontliner kategori yang kedua. Baru teringat, bila orang dah komplain. Sebab ingat diri dulu. Itu masalahnya, itu kekecewaan rakyat yang mengatakan bahawa ahli politik ini betul ke ni mementingkan diri sendiri. Tapi saya gunakan contoh ini adalah contoh yang begitu nyata sekali. Saya ambil contoh saya lagi luar negara lah, Cik Zainal. Finland 2 tahun lepas, dia ada 2 parti politik yang hebat. Dia macam UMNO, Barisan Nasional, yang dah lama lah memerintah. Rakyat Finland memang fed up dengan politiking yang berlebihan. Akhirnya dia pilih parti yang diketuai oleh anak-anak muda. Dan akhirnya sekarang Finland mempunyai Perdana Menteri Maja Sarin. Ya. Umur cuma 43 tahun saja. Dan dia lantik menteri kabinet, geng-geng dia ramai wanita-wanita. Ya. Itu menunjukkan rakyat betul-betul perhati dan rasa kecewa, fed up, dan akhirnya bila tiba pilihan raya, mereka gunakan kuasa mereka. Dan itu yang saya takut akan berlaku di sini.
Kerana bila kekecewaan itu dikatakan telah merusuki hati seseorang itu, keputusan adalah berdasarkan emosi. Dan bila keputusan mengundi berdasarkan emosi, mereka akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Itu yang kita tak mahu tu, yang tak terduga tu. Saya tak tahu ahli politik ni dia faham ke tak faham, tapi mereka masih dikatakan politicking berlebihan pada ketika ini. Saya fikir kalaulah rakyat ini boleh diumpamakan, dianggap lemah dalam telaga, kesejukan, tapi orang politik nampaknya karam di lautan. Mereka akan berbuat apa saja. Dalam pemerhatian saudara Azmi, dari hari ke hari yang terdekat ini, apa lagi struggle yang rakyat akan lalui? Kerana mereka yang mempunyai keinginan berebut kuasa akan terus menekan untuk mencipta persidangan parlimen palsu di atas nama menyelesaikan COVID-19, tetapi nak menggunakan persidangan parlimen untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Kerajaan yang ada akan prolong darurat untuk tidak mengadakannya. Jadi apa akan terus kita lalui dalam tempoh hingga 1 Ogos ni, ketika hari-hari orang hilang kerja, syarikat SME tutup, daya beli orang menjadi lemah. Sekarang saya bercakap benda yang paling asas, di mana kata semua NGO, pakej-pakej yang mereka sediakan sekarang semuanya lah nasi dalam pinggan. Tak ada NGO yang mula berfikir tentang bangunan, tentang apa. Semua NGO kata, kocek kami, sebab kita banyak bekerja dengan NGO untuk kutip duit Critical Life. Mereka kata, kocek kami sekarang ni hanyalah menentukan nasi. Apa yang gaya akan lalu lagi lah kalau begini perangai ahli politik kita, Doktor? Ya, Cik Zainal, kalau kita tanya orang politik, mereka mengatakan mereka faham kesengsaraan rakyat yang hadapi sekarang. Tapi masalahnya tingkah laku mereka itu bertentangan untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu, seperti Cik Zainal katakan, kalau nak tekan majoriti, hilang majoriti, kerajaan minoriti itu, akan berpanjangan lagi darurat ini. Jadi, saya pun orang politik tak boleh fikir ke? Seharusnya mereka hentikan, dikatakan nak tekan. Bagi saya, kerajaan minoriti ke, kerajaan dua ahli parlimen majoriti itu bukan isu dia. 2 tahun lepas, Justin Trudeau, Canada. Sebelum ni dia ada majoriti, tapi 2019 dia hilang majoriti. Tapi dia tak nak bergabung. Sekarang kerajaan dia kerajaan minoriti sekarang ni. Tapi boleh bertahan hampir 2 tahun. Kenapa boleh bertahan? Kerana tadbir urus dia baik. Bagus. Sama juga dengan Sepanyol. Kerajaan minoriti juga, Perdana Menteri Sanchez. Holland, Mark Rutte, minoriti juga 7 bulan lepas. Dia kat sana tak sibuk pun kerajaan minoriti adakan pilihan raya, tak ada. Yang paling penting sekarang adalah tadbir urus. Yang sibuk adalah kat sini. Sibuk. Tuan-tuan, kita melalui 30 minit yang sangat menarik. Berapa kita ada angka sekarang, Amin? 284. Share, kerana saya fikir kata ini antara sesi diskusi yang boleh menjawab lebih banyak daripada apa yang saudara tanya pada saya hari ke hari. Kita hilang politik tempatan sebentar, nanti hingga saya tunggu soalan daripada anda dan saya akan melangkah masuk kepada soalan yang selalu juga anda tanyakan. Tapi petang ni, bagi mereka yang ingin membaca tentang $1 billion whale ni dalam edisi Bahasa Malaysia. Ini edisi Bahasa Malaysia. Berarti saudara yang nak follow buku mengenai seseorang yang paling dicari, paling suka ditemui, seseorang badan yang besar yang boleh dilihat tetapi kelihatan seperti masuk halus yang tak dapat dilihat kerana diburu bertahun-tahun tapi tak diperolehi. Lelaki yang dikatakan sebagai si penjahat di belakang krisis YMDB, segala macam. Saudara boleh membelinya dalam sesi ini. Saya buka lognya kerana kita akan discuss kemudian bersama dengan combo warkah untuk Joe Biden. Buku ni dalam pasaran masih kekal dengan harga RM70. Di mana-mana saudara pergi, kedai buku online ke di mana masih RM70. Tapi sebenarnya stream buku, Nuha Buku yang mendapat hak pengedaran dalam bahasa Malaysia bagi buku ini, mencantumkannya dengan buku surat warkah untuk Joe Biden dengan harga RM80. Buku Jolo ini kerana saudara perlu baca supaya saudara membaca daripada kacamata yang saya beritahu kata maklumat yang diperolehi dari kayu ukur antarabangsa. Ini bukan kutip-kutip di Facebook tempatan, bukan kutip-kutip di komen tempatan. Ini adalah wartawan yang mendapat banyak maklumat hingga saya percaya bahawa sebahagian maklumat ini adalah kertas bocor yang diberikan oleh Department of Justice Amerika kepada seorang wartawan untuk mendedahkannya kerana DOC mahukan ada buku yang mengukuhkan hujah mereka membekukan wang negara.
Log dengan harga RM80. Kedua-duanya berkaitan dengan perkara yang paling saudara mahukan penjelasan. Yang ini yang saudara boleh dapat bonusnya kerana dalam sesi stream ni saja. Saudara boleh log dengan harga RM80 bersama buku Joe Biden plus post plus bag istimewa. Ni istimewa bukan saya tuan-tuan, ini dia orang penganjur yang buatkan dengan sedikit gimmick lah, meletakkan foto saya dan Garasi TV, kerana Garasi tak akan keluarkan macam ni. Saya jelaskan pada saudara, tunggulah sampai kiamat pun Garasi tidak akan mengeluarkan merchandise yang berorientasikan saya. Tapi ini orang buat penghargaan, kita hargai. Tapi kalau nak lock, kalau nak simpan, sebab Garasi telah memilih prinsip untuk tidak mengaitkan saya dengan apa-apa bentuk merchandise. Okey, lock, dan saya akan teruskan dengan doktor dah bercakap panjang, nanti kita boleh balik pada politik tempatan. Saya akan panjangkan politik tempatan kerana itulah derita dan saudara-saudara untuk mendapatkan penjelasan. Tapi saya nak pergi pada soalan Joe Biden. Trump meninggalkan pejabatnya sebulan selepas diumumkan kalah. Dengan menerima pengaruh daripada CIA untuk melancarkan operasi untuk membunuh 2 jeneral pakar yang dikaitkan dengan pakar strategis Iran di bumi Syria. Sebulan sebelum dia. Biden masuk ke pejabat, sebulan yang pertama melancarkan operasi membunuh 12 orang yang dikatakan sebagai pejuang Iran yang beroperasi di Syria. Berdarah tangan. Orang selalu menganggap Demokrat adalah parti yang penuh dengan darah. Demokrat ni adalah parti yang hidup dengan mahukan darah. Walaupun kita dapat Trump yang kita rasa macam wataknya seperti seorang psikokomedian di pentas politik dunia, tapi dengan darah hanya di hujung kuku. Ini baru mula darah. Boleh selalu mereka akan bertanya ni, sebab orang ni Malaysia dia ada satu pandangan. Republican tukar apa pun tetap berwajah Yahudi. Kerana Yahudi berada dalam 2 blok, iaitu Yahudi pro-Demokrat dan Yahudi pro-Republican. Apakah yang kita boleh cakap tentang Joe Biden dalam tempoh 4 tahun? Ya, betul. Naratif yang betul. Yang mengatakan bahawa Trump itu semasa 4 tahun era beliau tidak pernah melancarkan perang. Ya. Cuma akhir-akhir yang assassination tu lah. Assassination bukan perang, itu adalah assassination. Memang betul, itu tak dapat dinafikan. Joe Biden baru sebulan kira lancarkan perang tu ke sempadan Iraq dengan Iran. Itu memang tak dapat dinafikan. Tapi hakikatnya adalah siapa pun Presiden Amerika sama saja. Geopolitik dunia tidak akan banyak berubah. Cuma bezanya 4 tahun Trump ianya adalah begitu sembrono. Maksudnya kalau bagi kita Wisma Putra nak buat dasar, nak katakan nak lawan ataupun nak bertemu dengan dasar Amerika payah. Kerana dasar Trump adalah dasar sembrono. America first. Amerika dulu. Bukan berlandaskan fakta, bukan berlandaskan pengalaman diplomat career, bukan. Hanya berlandaskan perasaan Trump sahaja. Jadi sukar untuk kita buat tindak balas. Sama ada dasar ekonomi ke, politik ke, apa juga dasar, sukar. Tapi Biden ini memang dikatakan tak ada bezanya dengan Trump. Cuma bezanya adalah setiap dasar Biden itu berlandaskan nasihat daripada orang pakar. Dan pakar mereka, kalau kita lihat Setiausaha Negara mereka Anthony Blinken adalah orang lama. Itu career diplomat. Jadi kita tahu asas-asas dasar itu. Jadi kita boleh buat tindak balas lebih mudah. Jadi itu bezanya antara Trump dengan Biden. Kerana dengan Trump ni kita boleh dikatakan ambil curi peluang sebenarnya. Saya bagi saya contoh, bulan 2018. Seorang rakyat Malaysia, nama dia Tan Eng Hock, berada di Rumah Putih bersama-sama Trump. Tan Eng Hock adalah CEO Broadband, iaitu syarikat dikatakan telekomunikasi yang terbesar di dunia. Dipunyai oleh rakyat Malaysia. Penduduk rakyat Pulau Pinang. Tapi kilang ni tak buat kat sini, dia buat kat Singapura. Okey, itu tak apalah. Dia berada di Rumah Putih, dia kata sebagai menghargai jasa Amerika Syarikat ketika dia muda dulu, dia dapat scholarship pergi MIT belajar. Jadi sebagai menghargainya, dia nak pindahkan pejabat urusan dia daripada Singapura tu ke California. Bila Trump dengar tu, tersengih besar. Sebab perangai Trump, kredit dia akan ambil. Puji-pujian dia punya. Sebab itu Tan Eng Hock cakap macam tu.
Sebenarnya dia pindah tu bukan sebab nak ucap terima kasih, tak. Sebab Broadcom dia nak ambil alih lagi satu syarikat Amerika, Qualcomm. Okey. Dia kalau syarikat Amerika juga nak ambil alih, lagi mudah, tak payah pergi Kongres. Itu tujuan dia. Sebab tu saya katakan Trump ni kita boleh dikatakan mencuri peluang. Take benefit of it. Kerana dia sembrono. Biden ni payah sikit. Sebab keliling dia orang pakar. Itu bezanya antara Trump dengan Biden. Okey. Penjelasan yang detail, walaupun kita mengambil pandangan yang pukul rata saja, bertukar parti tetap Yahudi, tetapi saudara Azmi telah menjelaskan pada kita, kena ada kayu ukur yang lebih bersifat signifikan, iaitu per sentimeter. Jangan tunggu ukar 100 meternya. Per sentimeter lebih berkaitan kerana Biden akan mengadakan konsep dasar luar yang boleh difahami, memudahkan negara-negara yang mempunyai urusan dengan Amerika. Kerana Malaysia juga adalah salah satu, ekspor Malaysia salah satu yang terbesar adalah Amerika. Yap. Saya tanya dengan tuan lagi, ramai yang menyimpan anggapan apabila Bush dan kemudiannya diteruskan oleh Obama menjadi presiden, Islam adalah lampu merah yang paling menjadi sasaran dalam politik Amerika apabila berakhir Perang Dingin. Tapi ramai yang mengatakan sejak Trump di pertengahan karirnya mula menghalanya kepada China. Apakah Biden juga akan memindahkan tumpuan fokusnya kali ini mengukuhkan kekuatan dengan berlanggar secara politik, secara ketenteraan juga walaupun menggunakan proksi? Ramai orang mula bertanya, kelihatan seperti akan ada pelanggaran kuasa ketenteraan berdasarkan pergerakan armada laut yang sangat luar biasa. Pada ketika ini pun Amerika sudah menghantar bala tenteranya, kapal perangnya di Laut Cina Selatan berhampiran Taiwan. Jadi dalam hal pertembungan Amerika dan China ini tidak akan kendur. Sebab itu bila Biden menang pilihan raya November 6, antara yang paling lewat memberi penghargaan adalah Presiden China Xi Jinping. Paling lewat. Maksudnya China masih memerhatikan ke mana arah Joe Biden dengan China. Bagi saya tidak akan ada perubahan yang banyak. Bercakap bila Cik Zana cakap pertembungan katakan di Laut Cina Selatan lah. Bulan Mei lepas. Tahun lepas bulan Mei, ini mungkin ramai tak tahu, kita hampir-hampir berperang dengan China. Orang di Wisma Putra bila berlaku insiden ini tak dapat tidur. Tapi media kita tak mainkan isu ini. Saya tak tahu kenapa, tapi tidak bermain. Pada ketika itu Petronas telah memberi kontrak kepada satu kapal cari gali minyak, West Capella nama dia, untuk mencari gali minyak di Laut Cina Selatan, kawasan kita, EEZ kita, Zone Eksklusif Ekonomi. Tapi masalahnya China kata itu dia punya. Dan semasa West Capella tu mencari minyak, Coast Guard China membayangi West Capella seminggu lamanya. Dan kita berada dalam keadaan yang genting. Kalaulah Malaysia itu adalah Vietnam, dah lama berperang dah. Kerana Vietnam dia akan ambil tindakan. Kerana membayangi West Capella yang telah diberi kontrak oleh Petronas. Dan menjadi lebih pelik lagi, lebih dahsyat lagi, Amerika menghantar kapal perang dia. Kerana West Capella adalah company Petronas. Milik Petronas? Bukan milik Petronas, telah di-hirekan, dikontrak oleh Petronas untuk cari minyak. Tapi oleh kerana dibayangi tu Coast Guard China, Amerika, Trump menghantar kapal perang. Ambil peluang tu, peluang. Tunggu untuk checkmate dan dapat berperang. Dan 2-3 hari lepas tu, bila isu ini dah selesai, dah reda, Trump membuat panggilan telefon ke Perdana Menteri kita. Dan dalam Facebook, Perdana Menteri tak sebutlah. Dia sebut beliau bercakap pasal COVID-19, tentang ekonomi dunia. Tapi saya pasti, Trump bertanya kepada Perdana Menteri kita, berikan sokongan kepada Amerika Syarikat kerana Amerika telah menghantar kapal perang. Tapi Wisma Putra keluarkan kenyataan yang tidak menyokong Amerika ataupun tidak mengutuk China. Kita tengah-tengah tu. Jadi bahayanya dikatakan Trump ni sebenarnya dihantar tu bukan untuk lindungi West Capella kita. Bukan untuk menjaga hak kita. Dia marah, dia saja nak mengenakan Presiden Xi Jinping itu je. Itu tujuan dia. Itu saya katakan bahayanya Trump ini. Biden walaupun dikatakan akan berhadapan dengan China,
Tapi semua itu dilakukan secara diplomatik yang boleh kita faham, bukan secara sembrono. Ramai yang bimbang keadaan di Laut Cina Selatan akan menjadi medan tempur yang baru. Kita menganggap sekarang ni zon paling merah bagi dunia melihat politik dunia adalah ukurlah di Laut Cina Selatan. Dan tentu kita juga akan merasa bimbang kerana kita macam tadi Doktor cakap kita sebelum saya lupa lah, mungkin soalan yang akan keluar lain. Saya nak sambung pasal Laut Cina Selatan, nak kaitkan dengan media kita dengan Laut Cina Selatan. Tiap-tiap hari di beting Serupai dan beting Patinggi Ali kat Sarawak itu nelayan Cina ceroboh. Tapi media tak pernah mainkan isu ini. Ini adalah melanggar hak kedaulatan kita, dan kita faham kenapa isu ini tak dimainkan. Kerana kita perlukan China dalam urusan dagangnya, nak menjaga hati mereka. Kita faham tu. Tapi Indonesia dia lain sikit tau. Dia bulan Januari lepas, nelayan China ceroboh Natuna, Laut Cina Selatan, kawasan Indonesia tu, sensitif tu. Indonesia sensitif. Dia tangkap nelayan tu, bukan saja tangkap, Pak Jokowi dia pergi melawat tempat tu. Dan media mainkan isu ini. Itu bezanya kita dengan Indonesia dalam hal Laut Cina Selatan. Indonesia mengambil langkah yang tegas, memang membawa presidennya untuk mewar-warkan sekiranya apa saja daripada China yang melanggar kedaulatan Indonesia, hukuman akan dilaksanakan. Bukan saja China, kita pun pernah kena, Cik Zana. Dengan Indonesia. Dibakarnya kapal. Bukan itu. Bukan dibakar kapal. Bakar kapal itu memang taktik Jokowi. Dipanggil Jaya Selmera Mahaya. Itu prinsip Jokowi. Kekuatan maritime. 2016. Isu Natuna juga. Dalam akhbar mereka, dia kata F-16 TNI udara, Tentera Nasional Indonesia, cegat Hercules TUDM. Cegat maksudnya intercept. Pintas. Memang di akhbar mereka itu dia main. Lepas tu orang Indonesia kata, tengok Pak, kami begitu hebat sekali pemimpin kami. Kalau Malaysia ceroboh pun, kami akan cegat. Itu cara mereka. Sebenarnya itu adalah laluan Hercules kita daripada Subang nak pergi Labuan. Itu memang laluannya. Masalahnya 2-3 hari sebelum itu ada insiden di Natuna. Nelayan Cina juga. Jadi ini terbabit dengan kita. Jadi mereka keras bukan dengan Cina, Vietnam juga. Dia keras dengan kita juga. Lebih kepada menghantar isyarat kepada dunia. Ini wilayah berdaulat kami, tak kira siapa, tindakan akan diambil. Bukan kepada dunia, kepada rakyat dia. Untuk naikkan semangat nasionalis dia dengan menggunakan insiden begini. Dan saya pasti kalaulah ada orang Indonesia tengok sekarang ini, dia kata, Pak Azmi, itu batik Indonesia tu. Mereka bangga. Mereka bangga. Bukan saja batik mereka lebih baik, sate mereka lebih baik, nasi goreng mereka lebih sedap, lebih enak. Dan benda ni bukan berlaku secara tak sengaja. Ini berlaku secara perancangan. Itu strategi pemerintah mereka. Dan Laut Cina Selatan, Natuna adalah bagaimana bezanya antara Malaysia dan Indonesia menghadapinya. Kita takut. Kita nak jaga hati jiran-jiran kita. Apa itu satu kelemahan? Kalau katalah doktor sebagai geostrategis, diplomatik ni permainannya pelbagai-bagai. Diplomatik cara Indonesia masih lagi menggunakan gaya menanam semangat patriotisme kepada rakyat. Diplomatik Malaysia mungkin buah caturnya lain, lebih melihat kepada jangan kena sedikit tersentuh ekonomi yang besar, sebab China adalah 4 negara ekspor kita yang besar. Macam mana doktor nak menjelaskan bahawa langkah yang kita ambil dengan Indonesia berbeza kerana apa bezanya? Kita lebih berdiam diri dan bertolak ansur kerana tak mau makan soldier tapi hilang queen. Lebih kurang macam tu. Ya, betul. Itu memang betul. Tapi bagi saya, media perlu juga memainkan peranan dalam hal ini. Pernah satu ketika, saya tak tahu Cik Zana pernah dengar ke tidak, tapi saya pasti anak-anak muda yang depan ni, dia tak pernah dengar. Pernah di Parlimen Indonesia, di MPR dia, Majlis Perwakilan Rakyat dia, di kalangan Parlimen dia, ada masalah dengan kita, dia kata, kita ganyang Malaysia, yang ungkapan tu selalu dengar kan? Tapi dia tambah, kita selamatkan Siti Nurhaliza. Pernah dengar? Itu satu. Hingga naikkan rentang. Ganyang Malaysia, selamat Siti Nurhaliza. Di depan kedutaan kita. Ini adalah kerana perbalahan sempadan di Ambalat, Laut Sulawesi. Yang sampai sekarang tak dapat diselesai lagi.
Tapi rakyat Indonesia ada begitu peka dengan perkara itu. Kita tanya anak-anak muda kita, saya pasti mereka tak tahu cerita itu. Mereka tak tahu kita ada masalah sempadan di Laut Sulawesi dengan Indonesia yang sekarang ni belum selesai. Isunya adalah, selalu saya katakan, penghayatan Pancasila mereka itu lebih tebal berbanding penghayatan kita kepada rukun negara. Kerana apa? Kerana strategi kita adalah tak ada Itu baru cakap dengan rakyat Indonesia. Kalau cakap dengan berbanding dengan rakyat Singapura, kita pun sama juga. Jadi ini masalahnya. Dan kita berbalik kepada media lah, di mana memainkan peranan penting. Dan bila Cik Zana katakan promote buku tu, bagi saya buku itu adalah dikatakan pembacaan. Okay? Tak kira lah kita baca apa ke, novel ke, pembacaan itu boleh membuka minda kita. Saya masa sekolah-sekolah rendah dulu bukan masa sekarang. Sekarang senang dapat buku. Dulu nak dapat buku hanya di kutub kanah, di library je. Perpustakaan dulu. Istilahnya adalah kutub kanah. Saya rasa buku cerita Enid Blyton tu, habis saya baca. Enid Blyton. Saya suka membaca. Betul. Tak kira lah buku cerita ke, novel ke, kerana dia boleh membuka minda kita. Kerana orang yang buat buku tu, dia buat penyelidikan. Kita telah membaca rumusan orang maknanya seronok kita baca tu. Jadi sebab itu dia katakan kita kena galakkan rakyat kita lebih banyak membaca. Masalah sekarang ni, rakyat kita bila tanya membaca buku, dia baca, tapi dia baca buku reference. Untuk pembelajaran dia lah. Itu bukan untuk pengetahuan. Bukan untuk pengetahuan. Dia tak mahu. Sebab tu selalu di universiti, masuk daripada matrikulasi straight 4A flat. 4 flat. Kalau STPM memang kira top. Tanya keluar sikit daripada yang dia belajar tu, habis. Nak kata apa? Saya pernah menjadi pengurus dengan, dah lama, hampir 600 orang saya rekrut di 45 stesen TV yang saya bekerja. Saya selalu ambitious dengan orang 2.8 bila saya tengok result dia. Masa interview saya akan tekan banyak. 2.8. Sebab saya mempunyai kecewaan yang sangat besar untuk mengambil pelajar 3.5 dan 4 flat. Kerana akhirnya masalah yang paling besar mereka alami adalah tidak boleh bekerja secara berpasukan. Dan apabila kita meletak mereka sebagai pemimpin pula, mereka tidak mempunyai skill untuk memimpin pasukan. Akhirnya mereka menjadi syarikat pekerja sendirian berhad dalam company yang orang bekerja secara pasukan. Saya tanya ni, China. Lelaki yang paling dicari dalam buku yang sedang dijual ini, $1 billion whale, ataupun sekarang diterjemah ke dalam bahasa Malaysia. Kalau saudara Lok ni saudara baca dalam bahasa Malaysia, kerana ini adalah edisi bahasa Malaysia, dikatakan juga sebahagian daripada kesukaran memburunya kerana dia diberi perlindungan oleh China. Kalau mengikut kata-kata Tun Dr. Mahathir bila beliau menjadi Perdana Menteri 22 bulan, pernah ditanya oleh pemberita, tahu tak di mana kedudukan Jolo ni? Dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir menjawab, tahu, tapi sukar untuk buat sesuatu sebab kita tak boleh berperang dengan negara tu. Sebab negara tu lebih kuat daripada kita. Simboliknya. Dan kita tahu di mana kedudukannya. Dan besar kemungkinan ianya berada di China. Tapi masalah satu MDB ni memang begitu complicated, memang sukar untuk difahami. 4 tahun lepas, Cik Zana. Pada ketika itu, saya tak ingat berapa, tapi 4 tahun lepas, ketika itu satu MDB baru saja nak naik di atas. Dan kita tahu bahawa wacana Sinar Harian, wacana itu adalah kira wacana yang very brutal. Mana orang yang datang tu, you cakap apa pun, kalau dia kata hitam, hitam lah. Dan dia buat wacana satu MDB ni, dah 2-3 kali terpaksa ditunda kerana isu sensitif. Dan saya masih ingat lagi, moderatornya Dr. Mazli. Yang sebelum jadi menteri itulah. Yang bahagian menyokong kerajaannya adalah Datuk Khairul, Ketua Pemuda UMNO Johor pada ketika itu. Dan yang pembangkangnya adalah Rafizi Ali. Dan dia jemput yang tengah-tengah tu, supaya dikatakan sebagai neutral lah. Saya berada di tengah. Rafizi datang dengan 2 bas. Datuk Khairul datang dengan 2 bas penyokong. Saya bawa kereta sendiri. Tak ada bas. Tapi isu YMDB pada ketika itu memang hangat. You cakap apalah masa wacana tu, orang takkan dengar. Dia akan boo you
dia akan tepuk you bergantung kepada sokongan, bukan kepada fakta. Tapi dia dah made up, dia main dah. Jadi itu yang menjadi kekecewaannya. Rosak program intelek kerana dipolitikkan dalam konsep bu-buan. Ya, itu masalahnya. Tapi 1MDB ni saya nak katakan bahawa isu yang kompleks, memang sukar untuk difahami, dan apa yang dikatakan kita baca di depan tu sebenarnya bukan apa yang berlaku di belakangnya. Dan memang betul, kalau kita baca, saya baca dalam bahasa Inggeris, jadi harapannya selalunya translation tu je lain sikit lenggok bahasa dia, tapi maklumat yang ada dalam buku ni dikatakan boleh memberi penerangan kepada kita apa sebenarnya yang berlaku selok beloknya. Itu. Sebab kita tak sebab saya percaya Wharton ataupun apa ni Wright dan juga Bradley Hope yang menulis buku ini, wartawan yang senior, berdasarkan pengalaman saya lah, saya fikir besar kandungan buku ini adalah datang daripada CIA dan juga datang daripada DOJ ataupun Department of Justice Amerika. Kerana akses seorang wartawan untuk sampai ke level-level maklumat begini tidak akan boleh diperoleh tanpa penyerahan dokumen sulit oleh pihak intelijen yang mahukan tindakan mereka dipromosi secara proksi. Jadi saudara boleh baca ini supaya saudara lebih faham isu YMDB. Baca dan gini tuan-tuan, kerana dia diperdebatkan secara sembrono di Facebook. Ini adalah dua wartawan, Tom Wright, Bradley Hope. Baca sekurang-kurang saudara suka atau tidak. Dalam mencari ilmu pengetahuan, pilihlah sumber yang ada asas. Jangan anggap dia tu bagi tahu, dia tu bagi tahu. Dalam Facebook ni budaya aku dengar sana, aku dengar sini ni, kalah makcik kampung. Tapi tingkatkan dia dengan mendapatkan buku ini, saudara akan baca kerana Bright dan Bradley ataupun Bright dan Hope ni memang telah pun dianggap sebagai dua wartawan yang sangat kanan dan sangat proaktif dalam menyelesaikan masalah YMDB. Passionnya di situ. Jadi ketika saya fikir DOJ dan juga CIA atau FBI mencari siapakah wartawan yang boleh diberi file secara sulit untuk menulis, mereka memilih dua wartawan dalam rekod komitmennya untuk mendedahkan skandal YMDB dan mencari lelaki yang dikatakan dalam sekelip mata melarikan US 5 bilion, 22 bilion wang Malaysia ni. Log saja RM80. Baca. Begini tuan-tuan, supaya kali ini dengan pengetahuan saudara dapat berhujah tentang isu yang sebenarnya benda-benda yang tak penting telah pun diperbincangkan dalam YMDB. Tapi ini adalah bahan-bahan terpilih daripada Tom Wright dan Bradley Hope yang kemudian ditulis bahasa Inggeris, diterjemah. Yang kata prof, yang kata doktor tadi tu, elok dibaca supaya taklah kamu bercakap tentang perkara yang kamu tak tahu. Ini ada asal banyak mesej. Log petang ni kita belanja dengan dua buku bersama dengan warkah pada Pak Biden tu, Joe Biden lah maksudnya, untuk saudara dapatkan dengan harga RM80. Saya secara peribadi menganggap ini buku terbaik dalam stream kali ini. Ini buku yang mesti diperolehi oleh saudara kerana kebanyakan daripada saudara dahagakan pengetahuan am. Semua saudara pernah mengaku dalam selama sesi 8 bulan saya stream, kami mendengar dari Facebook. Kami adalah pengutip maklumat di Facebook. Kami mendapat segala-galanya di Facebook. Saya ingin menyarankan kepada saudara bahawa hadkan kebergantungan pada Facebook sebagai komunikasi silaturahim je. Tetapi sekiranya mahukan maklumat, kekalkan bahan bacaan-bacaan yang berkualiti begini. Kerana maklumat yang tepat, kepintaran yang beraras tinggi tak boleh dibentuk dalam pergaulan sembrono di Facebook atau di mana-mana media sosial yang saudara sertai. Log petang ni RM80. Saya akan tanya soalan yang lebih keras kepada sebab saya suka, sebab ini orang saya anggap sebagai panelisis yang tak mengharapkan besoknya dia dipanggil oleh Pak Menteri, dia kata sokonganmu bagus Pak. Ini bahagiannya. Atau memanggil dia dengan mengatakan tolong promosi yang tak. Dr. Azmi yang saya kenal adalah seorang yang tidak memilih untuk berada di atas mana-mana parti kerana dia mempunyai wacananya. Saya nak tanya lagi satu. Tapi masalahnya orang ramai tuduh saya kalau Azmi tu kalau guris pergelangan ni keluar biru. Abno, saya langsung tak percaya. Saya langsung tak percaya. Saya langsung tak percaya. Baca keseluruhan profil, saya memilih beliau adalah seorang yang selalu sentiasa berada dalam keadaan mengeluarkan pandangan yang terbaik untuk manfaat rakyat. Kalau saudara nak mengatakan dari segi cara dia memilih, dia melihat tentang maslahat, iaitu bagaimana mengeluarkan pandangan yang manfaat pandangan itu adalah terbaik pada waktu itu dan pada ketika itu. Saya fikir kata konsep cara Dr. Azmi ataupun saudara Azmi berfikir makasid, sangat makasid, iaitu keluarlah satu pandangan yang pada waktu itu dia memberi manfaat. Macam hari ini dia beri pandangan yang kalau orang salah faham, dah ke Mahyudin ke dia.
Bunyinya begitu. Tapi tidak, China kadang dia faham bahawa memanggil sidang parlimen sekarang tidak berkaitan dengan menyelesaikan isu COVID-19. Memanggil sidang parlimen sekarang adalah untuk menjatuhkan Mahyudin kerana orang-orang yang sedang kelemasan mahukan pilihan raya diadakan. Walaupun kita akan mati dijangkiti COVID. Kerana suntikan kat atas rakyat Malaysia belum sampai 5% sampai hari ini. Okey, saya tanya lagi satu, kita balik pada satu soalan. Ada soalan tak daripada ini? Saya mesti rasa panas ni. Kita ada berapa view ni dah? 3-3-0 besar untuk sesi petang tu. Ini saya akan tanya. Ini yang saya akan tanya ni. Okey, dia kata dalam keadaan kita yang sangat complicated. Mereka kata apakah badan-badan lain contohnya perundangan kehakiman dan lain-lain minta dipanjangkan. Bagaimana pengaruh badan-badan lain? Maksudnya begini ya. Maka mereka tak faham tentang legislatif dan juga eksekutif. Mereka berharap seolah-olah badan kehakiman boleh memainkan peranan untuk mengambil alih keadaan yang ada sekarang. Yang sesuatu tak mungkin berlaku. Tapi walaupun soalan ni kita rasa tapi inilah yang perlu diperjelas untuk faham. Dr. Azmi akan menjelaskan kerana ramai yang mengatakan apabila institusi politik dah tak boleh berfungsi dengan baik dan institusi yang lain juga tak boleh berfungsi dengan baik, soalan ini mengatakan apakah badan kehakiman tidak boleh mengambil alih. Mudah untuk dijawab dan saya harap saudara faham. Ini soalan yang saya kena anggap soalan cerdik kerana ramai orang Malaysia terperangkap dengan pengetahuan ini. Ya, betul. Kenapa soalan ini timbul? Kerana kekecewaannya terhadap legislatif, terhadap eksekutif, dan yang tinggal satu cabangnya adalah badan kehakiman dan perundangan. Tetapi hakikatnya dalam perlembagaan mereka tidak boleh mengambil alih. Dan kalau kita lihat dalam perlembagaan kita pun, seorang Perdana Menteri itu mesti mendapat sokongan majoriti wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Daripada perundangan. Tidak daripada perundangan ataupun orang luar. Seperti Itali boleh. Itali boleh dilakukan demikian rupa. Tapi di sini senator pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Tapi bagi saya, itu adalah kelaziman. Maknanya Perdana Menteri itu adalah seorang wakil Dewan Rakyat. Itu kelaziman. Tapi dalam keadaan darurat sebenarnya, yang nombor satu yang boleh membuat keputusan adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan bahawa Perdana Menteri dan Kabinet teruskan jalankan tugas sebenarnya. Itu hakikatnya. Kita dalam keadaan darurat sekarang sehingga 1 Ogos. Tapi soalan itu bagi saya amat penting. Ia menterjemahkan kekecewaan dan apa yang dikatakan defisit kepercayaan terhadap orang politik dah hilang dah. Sebab itu bila orang politik digunakan sebagai ikon untuk mendapat imunisasi tu, sedangkan mereka dah hilang defisit kepercayaan, itu yang tak betul tu. Itu saya heran, orang paling tak tahu ke bahawa rakyat dah tak percaya dah. Mual kata doktor. Tapi mereka masih nak berada di hadapan. Dengan kononnya kami menyuntik vaksin ini, rakyat jelata akan menyuntik. Padahal rakyat mengata inilah orang yang paling memualkan untuk dijadikan ikon suntikan vaksin. Saya rasa mereka tahu. Mereka ingat rakyat tak tahu. Itu silapnya. Itu silap. Rakyat tahu kenapa mereka nak jadi ke depan. Tahu sebab tu. Sebab perkataan PFIZER tu, Pfizer. Itu yang dikatakan. Tapi itu adalah meluahkan kekecewaan bahawa tapi baik juga soalan ini bahawa mereka masih mempunyai keyakinan dalam sistem perundangan kita. Sistem mahkamah. Jadi itu dia katakan keyakinan yang ada. Jadi ini kita boleh translatekan sebagai kekecewaan rakyat lah. Terima kasih pada anda yang bertanya. Saya gembira kerana tingkatan soalan-soalan yang kita perolehi daripada bulan ke bulan. Ini adalah soalan-soalan yang saya anggap bahawa tingkatan anda memahami isu meningkat dengan tinggi. Dia tanya dekat ni, dia kata dekat Prof, pada 1 Ogos kita akan habis darurat. Mengikut penjadalan suntikan, tak mungkin 50% rakyat Malaysia sempat menerima suntikan. Kalau mengikut keadaan ekonomi juga, ekonomi sedang belum lagi boost pada waktu itu. Berarti nasi di atas pinggan masih sukar ditemui. Di atas nasi dalam pinggan di atas meja makan masih sukar pada Ogos. Jadi mereka cuba bertanya kepada Prof, kepada doktor, apakah akan ada lanjutan darurat atau kita isytiharkan pilihan raya ketika keadaan suntikan belum lagi menampakkan kesan imunisasi kelompok berjaya. Ni semua orang nak tahu after 1 Ogos apa berlaku.
tarikh 1 Ogos tu saya tak tahu dari mana dapat. Semua orang tak tahu. Atas kalkulasi apa? Atas dasar apa, hujah apa, kita tak tahu. Memang kita tak tahu tu. Berlandaskan apa. 3-4 hari lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang, Datuk Seri Taqiyuddin, mengatakan bahawa sidang Parlimen tak boleh diadakan kerana diberi statistik ni. Umur-umur ahli Parlimen tu. 61 tahun ke atas. Ya. Tua, cepat dijangkit. Ya. Okey. Beliau berkata berdasarkan data sains bahawa sepatutnya tak diadakan. Itu saya boleh terima. Okey. Itu memang asasnya. Orang yang umur 60 tahun ke atas macam saya ni, memang kumpulan yang vulnerable. Oh, paling terdedah. Paling terdedah. Kerana umur lah, imunisasi dah kurang dah. Ya, betul. Tapi bila Datuk Taqiyuddin tambah, sehingga 1 Ogos, itu yang menimbulkan kecelaluran. Patutnya dia berhenti situ saja. Tapi dia tambah. Sidang Parlimen tidak boleh diadakan sehingga 1 Ogos. Itu sehingga tamat. 1 Ogos tu macam saya kata datang daripada mana? Bukan datang daripada data sains ke projection model ke, saya tak tahu daripada mana. Tahu blueprint ni apa? Tak tahu apa hujahnya. Jadi sebab nak jawab soalan tu, kalaulah pembangkang pada ketika ini, termasuk UMNO juga, masih desak-desak bahawa kerajaan sekarang adalah kerajaan minoriti, besar kemungkinan akan lanjut. Sebab akan dilanjutkan. Sebab nak desak lagi. Sebab itu saya katakan, kalau ahli politik kita bijak sikit, mereka redakan. Jangan desak. Bagi kerajaan Perikatan Nasional selesa sikit bahawa undi tak percaya tak akan diusulkan, baru lepas 1 Ogos mungkin diadakan. Kalaulah katakan 1 Ogos tu, ya betul, suntikan 5-10% ayat belum tentu lagi. Belum tentu. Dan kemungkinan jumlah positif COVID itu tak tahu angka berapa, kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada turun 2 digit ataupun tidak. Bila Cik Zala sebut Arnold tu kira bagus tu. Sebab kita ditanam daripada hari pertama, benchmark kita adalah jumlah jangkitan positif. Itu benchmark kita. Tan Sri Nur Hisham, dari hari pertama hingga ke hari ini, ataupun semalam, itu yang ditekankan. Arnold? Bukan Arnold. Angka jumlah positif. Dan media itu yang ditekankan. Jadi kita tak faham demografi besarnya. Ya, sebab itu bila dia positif sampai 4,000, 3,000, semua terkejut. Sebab kita dah ditanam. Kita bermula daripada 10, 20 setiap hari sehingga 3,000, 4,000. Sebenarnya analisis itu lebih lebar lagi. Ini salah media juga. Mempromosi angka. Dia promosi angka statistik bukan itu. Bukan Arnold. Sebenarnya Arnold tu yang penting. Jadi itu yang dikatakan bahawa kalau ahli politik kita bijaklah, redakan. Jangan tekan pasal kerajaan hilang majoriti. Sebab kalau tekan, dia akan melebihi 1 Ogos. Apakah dalam jangkaan Saudara Azmi, Perdana Menteri, saya faham, kalau ikut jadual, saya dah ada jadual tu, berarti sampai kepada 30 hari bulan Julai tu, tak mungkin 50% rakyat Malaysia sempat suntik. Tak mungkin. Walaupun bagi golongan berisiko tinggi 60 tahun ke atas dan kumpulan modaliti ni 9.4 juta ni mungkin sempat. Tetapi untuk 18 tahun ke atas daripada kumpulan fasa 3, saya tak fikir akan sempat. Berarti potensi PRU diadakan dan kemudian lepas PRU kita collab lagi dengan wabak kluster pihak PRU. Tujuan soalan ni adalah apakah akan dilanjutkan darurat atau akan dibubarkan Parlimen pada 2 hari bulan Ogos? Dia bergantung kepada jumlah kes positif. Katakanlah pada 1 Ogos tu jumlah tu menurun sehingga bawah 100. Bawah 100 mungkin, tapi kita tak tahu apa benchmark dia. Ada jawatan kuasa bebas COVID-19 ni telah ditubuhkan. Kita tak tahu terma-terma dia apa yang kalau dikatakan kita dapat mengawal, kita tak tahu. Apakah terma-terma mereka itu? Sebab setiap hari kita disogok bahawa jumlah positif itu. Adakah benda tu sebenarnya, Cik Zainal, benda tu boleh dimanipulasi sebenarnya? Faham. Jumlah positif ni kalau nak kurangkan, janganlah buat testing banyak sangat. Itu aja. Itu boleh manipulasikan. Tapi itu yang dikatakan bahawa apa yang saya khawatir adalah tekanan yang diberikan tiap-tiap hari. Dan semalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah melalui satu usul undi tak percaya. Beliau menang dengan 6 undi. Majoriti 6 undi beliau menang.
Juga menipis. Juga tipis, tapi sidang parlimen di Pakistan berjalan seperti biasa. Ya. Jadi sebab itu dia katakan bahawa ahli politik kita kena faham, jangan tekan sangat. Kalau tekan, mungkin 1 Ogos itu akan menjadi hujung tahun pula nanti. Maksudnya diperpanjangkan lagi darurat hingga 31 Disember dengan menggunakan alasan mengikut jadual KKM. Pada 31 Disember, insyaAllah 70% rakyat Malaysia telah pun sekap divaksinkan. Atau dipanjangkan juga hingga tarikh mutlaknya, iaitu pada penghujung Februari. Jangkaannya 80% rakyat Malaysia divaksin. Tapi YB Rembau dah cakap Februari itu mungkin dapat dibuat sampai hujung tahun ini. Ya. Sampai habis. Dia dah cakap dah. Sehingga hari ini 100,000 lebih, 120,000 telah disuntik. Yang frontliner tu, 500,000 tu. Dan kita dah 2 minggu berjalan benda tu. Bagi saya agak perlahan. Kerana ini adalah frontliner yang dapat ditahu siapa dia, frontliner. Yang dah dikenal pasti. Ya. Anytime boleh vaksin je. Di UK umpamanya 31 Julai ni 100% adult dapat disuntik. 31 Julai ni. Ya. Dan Perdana Menteri Boris Johnson dah keluar plan dah. Apa yang akan dibuka, apa yang akan dilonggarkan berdasarkan tarikh 31 Julai itu. Masalah kita dah ada program imunisasi fasa 1, 2, 3. Tapi pelan dia tak ada lagi. Ya, betul. Itu masalahnya. Sebab tu bila Menteri Pendidikan isytihar sekolah nak buka, ramai yang terkejut. Kerana nampak macam sembrono saja. Mula-mula 3 hari sebelum tu Didik TV dilancarkan. Lepas tu sekolah buka. Strategi dah tak betul dah. Itu yang saya tak faham. Tak betul. Aneh. Saya dah sebut sini dah. Inilah satu-satu Menteri Pendidikan yang paling tak terdidik yang kita pernah ada. Tapi masalahnya kita ada penjawat awam yang hebat di Kementerian Pendidikan. Saya fikir tak munasabah kerana sebulan sebelum itu orang menjerit kerana perlu membeli gadget untuk pendidikan dari kita di garasi ni kita kempen raise up fund untuk membeli. Kita kempen belum lagi sejuk diumumkan sekolah dibuka. Jadi ibu bapa 2 kali kecewa kerana kita dah bagi tahu untuk membelinya gadget yang paling murah pada waktu itu dikenal pasti adalah produk RM200. Tetapi tidak begitu mudah diakses. Tetapi produk yang kedua paling mudah diakses tapi berharga RM300 lebih ringgit. Jadi bapa beli walaupun daripada jumlah tu doktor pelajar Malaysia yang pergi tu ke dalam sekolah tu 33% tidak mempunyai gadget ketika PDPR dilaksanakan. Okey. Belum pun habis orang tukar lumus keluarkan duit, panggil sekolah dah nak kena ke baju sekolah. Pada Mac ini yang sekarang yang sedang ditekani. Saya fikir kita telah mengatakan ini adalah Menteri Pendidikan yang paling gagal lah. Walaupun doktor sentiasa cuba bersifat diplomatik dengan mengatakan bahawa dia mengada jawatan penasihat awam. Tapi saya rasa banyak kali lah. Kalau Masli datang dengan kasut hitamnya yang mencetuskan ingatan hari ini, ingatan itu telah dilupakan. Orang akan ingat menteri ini, Menteri Honda waktu subuh. Kerana ketika rakyat tengah susah, dipostingnya dia naik Honda buruk pergi sembahyang subuh. Lepas tu buat keputusan gadget, kemudian 2 minggu buat keputusan sekolah dibuka. Tak apa, saya akan pergi pada satu soalan. Saya tak akan ambil soalan politik, tuan-tuan. Kalau nak cakap tentang Zahid dengan ni, pergi tanya dengan Papa Gomo dan yang lain. Kerana saya tak akan heret Dr. Azmi untuk cakap tentang benda dia harus membuka mulutnya menyokong Zahid atau menyokong Mahyudin. Jangan usik soalan-soalan yang saya rasa saya tak akan bawa garasi terheret untuk memenuhi nafsu-nafsi saudara tentang politik. Ini adalah debat intelektual. Ini adalah proses perkongsian maklumat yang bermanfaat. Saya tak mau dengar tentang Zahid dan bersatu dan putus ni apa. Saudara pergi cari tanya Papa Gomo, dia lebih faham. Saya akan tanya satu soalan yang mereka tanya ni lah, yang lebih awal ni. Apakah dalam keadaan sekarang Malaysia terdedah kepada campur tangan asing? Kerana mereka tahu, kita tak boleh lupakan bahawa Malaysia menjadi tumpuan hampir 20 tahun daripada 1998 bila berlaku reformasi. Malaysia adalah tumpuan kepada banyak negara luar, kuasa besar orang luar. Kemudian kita agak menganggap campur tangan asing agak mendinginlah apabila berlaku pilihan raya dan kemudiannya pembangkang mengambil alih negara. Tapi negara kembali kucak-kacir. Tapi setakat ni kita belum nampak tangan-tangan yang masuk untuk berada di sebelah Mahyudin atau berada di sebelah Zahid atau berada di sebelah Anwar atau berada di sebelah DAP. Tak nampak ketara. Tapi kalau berpanjangan, kata seorang penonton kita ni, apa kita mendedahkan negara kita untuk mendapat campur tangan asing? Kita memang dah terdedah pun. Cuma tak nampak ketara sangat. Tapi nak jawab soalan terdedah tu memang dah ada dah. Sebab ramai mengatakan kita memerlukan akta lompat parti.
Sebab nak mengelakkan ahli parlimen kita lompat parti lah. Bagi saya itu tak penting sangat. Yang penting adalah satu lagi akta, adalah akta dana politik. Kita tak ada akta itu. Maksudnya parti politik boleh menerima dana daripada mana saja yang mereka mahu. Siapa saja boleh menderma. Berapa banyak boleh menderma, mereka boleh menderma. Dan ini mendedahkan pihak ketiga bila mereka beri bantuan kepada parti politik. Pihak ketiga maksudnya pihak asing, negara luar, NGO luar ke apa yang bukan berasal dari Malaysia. Sudah semestinya bila mereka menderma kepada parti politik itu, agenda mereka tertentu. Singapura umpamanya dia ada akta dana politik. Maksudnya kalau rakyat tu dia ada had berapa boleh menderma kepada parti politik. Orang asing memang tak boleh. Memang langsung tak boleh. Dan jumlah berderma itu perlu didedahkan. Di mana dibelanjakan? Apa yang dibuat. Ada akaunnya. Tak dikorakkan derma tu. Kita tak ada. Itu yang saya risau bahawa kita terdedah kepada permainan pulas tangan ini. Sekiranya golongan ini mahukan Malaysia untuk tujuan tertentu, dia boleh mendapatkan melalui kelompok ini. Secara halus. Kelompok pula struggle kerana dalam keadaan politik yang shaking, ahli politik perlu dibeli, dibayar, digaji. Belikan seorang siapa yang nak menjadi tokoh politik, tuan-tuan, dia membela banyak dinosaur yang makannya banyak, duitnya banyak, dirasuahnya banyak. Sebab tu kerusi di Malaysia sekarang ni, satu kerusi parlimen boleh bernilai sampai 5 juta. Itu penilaian saya bagi. Sekarang boleh menjadi 10 juta kerana kerajaan sangat krusial. Di negeri-negeri saya rasa kerusi DUN mungkin dah turun. Dulu boleh mencapai 400,000, 500,000 ke 1 juta. Sekarang 200,000 nak offer pun kuranglah laku. Tapi kerusi parlimen masih laku. Okey, tuan-tuan, pasal duit ni, tuan-tuan, inilah duit yang paling besar dalam sejarah politik Malaysia. Kerana kita kehilangan, kalau mengikut dua wartawan yang menulis ini, Tom Wright dan Bradley Hope, Jolo telah meraih lebih daripada 5 bilion USD bersamaan 22 juta ringgit, 22 bilion ringgit Malaysia yang digunakan oleh lelaki ini daripada saluran politik dan skandal kewangan yang terbesar di Malaysia, YMDB. Saudara baca untuk dapat saudara faham, dan kami jual buku ni secara combo bersama dengan buku Joe Biden, di mana di dalamnya terdapat 31 rencana yang ditulis oleh penulis-penulis dan pemikir di Malaysia, termasuk Dr. Azmi Hassan, Tan Sri Johan Jaafar dan ramai lagi saudara pilih. Buku ni dalam pasaran masih kekal RM70, tetapi diberi dengan buku ni plus post RM80, order dalam tempoh 72 jam ataupun 4 hari buku sampai depan rumah saudara. Ini jaminan daripada penerbit Nuha Buku, insya-Allah. Sekarang kena sebut insya-Allah ni. Janji ditepati dan janji tak ditepati orang tak sebut. Janji ditepati titik insya-Allah. Sekarang kena sebut insya-Allah. Beli log sebelum saya bawa saudara Azmi untuk pergi kepada isu politik tempatan. Satu lagi pasal warkah Pak Bidin ini. Walaupun namanya warkah, tetapi ia adalah cita rasa rakyat Malaysia. Dan 31 penulis itu adalah dari berbagai-bagai fasa dan pemikiran. Jadi ini yang dikatakan hasrat rakyat Malaysia, apa yang Pak Bidin boleh lakukan. Jadi ini dikatakan bahawa kalau kita baca ini, kita tahu lebih kurang apa hasratnya. Walaupun namanya warkah, ada setengah-setengah warkah itu begitu berat, ada setengah-setengah warkah itu begitu santai sekali. Jadi menarik kalau dibaca semuanya. Kalau ditambah dengan perkara cerita will ni, ia boleh menambahkan pengetahuan kita. Betul. Sebab dalam cerita ni juga dikatakan, bila Cik Zana sebut tentang maklumat yang diperolehi daripada CIA ni, kita kena berhati-hati yang pasal yang kita mungkin dipulas tangan itu memang berlaku tiap-tiap hari. Betul. Saya ungkitkan setahun setengah lepas, bila audio clip can I advise you on something tu, Datin Sri Rosmah kepada Datuk Seri Najib. Cik Zainal disebut nama, saya tak nak sebut nama. Orang pun tahu, ia bukan lagi rahsia, dia rahsia terbuka. Tapi yang rahsianya daripada mana sumber maklumat tu? Saya rasa bukan daripada agensi kita. Maksudnya perbualan itu tidak dipintas oleh agensi tempatan? Bukan special branch ke, bukan daripada pejabat AG ke. Saya rasa itu bukan. Sebab yang dipintas itu adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Besar kemungkinan yang dipintas itu adalah asing. Okey, sebut CIA. Sebab telah dihebohkan bahawa pejabat kedutaan mereka tu, Amerika Syarikat umpamanya, digunakan untuk mengintip
perbualan telefon. Betul. Itu telah dibuktikan. Betul. Dan dibuktikan dokumen bahawa setiap pejabat kedutaan tu termasuk Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok digunakan. Kecuali Singapura tak ada. Ya. Itu telah dikatakan memang bukan rahsia lagi. Betul. Jadi ini dikatakan bahawa kemungkinan bahawa bila audio itu dibocorkan, mereka ada maksud tertentu sebenarnya. Bukan sengaja dibocorkan. Sebab itu dikatakan bila CIA memberi maklumat, DOJ memberi maklumat kepada dua wartawan ini, dia ada maksudnya tertentu. Itu yang hebatnya. Saya mahu wartawan Malaysia menjadi seperti itu. Tapi saya tak nampak lagi. Cik Zana lebih tahulah. Saya bagi satu contoh lah macam ni. Cik Zana, tiap-tiap hari sebelum PKP ni, press conference Tan Sri Nur Hisham, soalan daripada wartawan tu tak ada yang killer. Soalan-soalan biasa je. Sepatutnya ada soalan killer yang membuatkan Tan Sri Nur Hisham kena berfikir banyak. Tapi soalan yang biasa. Wartawan kena merakyatkan diri mereka untuk menyanyikan soalan yang rakyat mahukan. Bukan soalan yang editor mahukan. Bukan soalan yang pemilik media mahukan. Tetapi sukar, makan gaji. Diberi susu, diberi rumput oleh tuan. Susunya adalah milik tuannya. Itu waktu itu saya galakkan ramai orang untuk stream. Supaya saya tak ada tuan. Najib tak bagi saya duit, Zahid tak bagi saya duit, Bersatu tak bagi saya duit, siapa pun tak bagi saya duit. Yang bagi saya duit adalah anda yang membeli jeans daripada garasi. Jadi saya belanja balik anda daripada keuntungan tu. Inilah projek-projek yang kita belanja supaya saudara mendapat maklumat dari yang lebih. Walaupun ini adalah sebuah stesen Gin House, tapi kita banyakkan siri-siri diskusi. Saya nak tanya satu soalan yang ditanya ni, soalan ni sangat stereotip. Tapi tiap-tiap tahun kita kena jawab. Mereka mengatakan kita menjadi bangsa yang lemah dalam politik. Orang Melayu ni tak tajam, tak sharp, lemah, menyerah pada politik kerana asal merdekanya pun disuap dan diberikan oleh Inggeris. Ini soalan stereotip, tapi saya tahu doktor mempunyai pandangan berbeza. Pada saya ini soalan perlekeh lah. Tak sepatut lagi soalan itu ditanyakan. Yang mengatakan memulih kemerdekaan tanpa darah tu tak menggambarkan kena keluar darah barulah kemerdekaan tu berarti. Permainan orang pintar dan permainan orang liar berbeza. Kita merdeka kerana permainan orang pintar. Di tempat-tempat lain merdeka mungkin kerana permainan orang liar. Dua benda berbeza. Tapi ini soalan doktor jawab. Sebab dia kata kita hari ini jadi selenga politik kerana merdeka pun diselengakan corong putih. Mungkin itu tak ada kena-mengena. Memang tak ada kena-mengena pun. Ini bergantung kepada tahap pengetahuan seorang dan juga strategi pemerintah itu. Saya suka menggunakan analogi lah. Bila Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri satu ketika dulu mengesyorkan supaya ada Jambatan Bangkok di Selat Johor tu, justifikasi yang kita gunakan adalah justifikasi alam sekitar. Supaya air dapat mengalir bawah tu dan tambak Johor dibuang. Tapi pemerintah Singapura strategi dia lain. Macam mana dia fikir nak dapat sokongan rakyat dia? Sebab logik tau, ada jambatan tu. Sebab sekarang air tersekat. Tapi pemerintah Singapura kata tak boleh pecahkan tambak Johor tu kerana tambak Johor ada saluran pipe. Dan saluran pipe itu telah dipersetujui perjanjian antara Malaysia dan Singapura. Bahawa tak boleh disentuh. Walau apa jua pun. Malaysia berperang pun, air tetap mengalir ke Singapura. Rakyat Singapura terima hujah tu. Kerana itu adalah kedaulatan mereka. Sumber air. Jadi isu yang sama, dua persepsi yang berlainan. Dua hujah yang berlainan. Jadi rakyat Singapura melihat isu kedaulatan mereka adalah nombor satu. Jangan pelekehkan negara mereka. Kita lain sikit. Sebab itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir gunakan isu alam sekitar. Dia sama juga dengan isu 3 sen per 1000 galen tu. Kita menggunakan isu komersial. Memang tak logik pun. Tapi rakyat Singapura kata, dah sign kontrak, agreement. 2061 baru tamat. Kena tunggulah. Itu dikatakan dua kita dengan Singapura tu kira sama lah. Satu rumpun. Tapi oleh kerana pemerintah mereka bijaksana dalam merumuskan strategi itu, lain pemikirannya. Sebab itu yang dikatakan melanda orang Melayu ni. Satu, kita kekurangan maklumat, pengetahuan dan malas nak berfikir kritis, dan kita telah dididik sedemikian rupa. Itu isunya. Tak ada kena-mengena dengan cara kita mendapat kemerdekaan. Tak ada. Ini adalah proses keperlahanan kematangan selepas 50 lebih tahun merdeka, 60 tahun lebih merdeka. Keperlahanan ketajaman berfikir. Sebab itu saya selalu mengingatkan saudara bahawa viral bukanlah knowledge, viral bukan syllabus.
ubah dan kekalkan tradisi budaya berfikir bahawa pembacaan, mendedahkan diri pada maklumat, mendapat bahan-bahan maklumat daripada orang-orang yang terpilih untuk menguasai maklumat adalah penting. Tapi orang kita sekarang masih menganggap bahawa share dan viral adalah knowledge. Itu susah tuan-tuan. Dia kerana ada 11,000 share, kita kena terima kata itu adalah benar. Kerana ada lebih 10,000 like, itu maklumat adalah betul. Saya jadi sakit kepala dengan budaya Facebook ditentukan oleh rating like dan rating share untuk menunjukkan maklumat itu valid ataupun tidak. Dia merosakkan mentaliti intelektual dan mentaliti pencarian maklumat yang berwajar. Sebab orang dah pergi kepada Unipop. Berita benar pun bersifat demokratik. Banyak like dan banyak share, itu yang benar. Saya nak tanya dengan Prof, kenapa keperlahanan ketajaman dan keperlahanan kematangan itu menjadi perlahan? Kenapa? Sistem pendidikannya kah atau apa? Yang Prof berada di kampus. Ya, asalnya daripada bawah lah. Sistem ketajaman berfikir, kritis, analisis. Dan kalau kita lihat rakyat Amerika, kita tanya budak 10 tahun, satu isu, dia boleh menjawab dengan bahasa yang begitu bagus sekali. Kalau kita tanya budak 10 tahun kat sini, dengan isu yang sama, dia tak boleh. Nak capai vocab untuk melahirkan tak boleh. fikiran Satu paragraf pun tak boleh. Ya, betul. Kerana pengetahuan mereka, pembacaan mereka amat kurang sekali. Ya. Saya, masa sekolah, dia duduk hostel. KGV di Seremban. Masa di hostel dia ada surat khabar kan? Surat khabar. Yang surat khabar yang Melayu tu memang susah nak baca. Sebab sentiasa ada orang baca. Ya. Yang tak dibaca adalah pada ketika New Straits Times. New Straits Times. Sebab tu saya baca New Straits Times dari dulu sampai sekarang. Terikat. Jadi sebab itu dia katakan, bila kita baca New Straits Times, bila kita baca akhbar Melayu, dia lain sikit. Kita kena baca semua. Betul. Harakah ke kita kena baca. So, untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang berbeza. Jadi isunya adalah kurang pembacaan. Bila kurang pembacaan, bila kita selalu dalam media, seseorang tu dia nak menutup bahasa dia tu, dia campur aduk dengan bahasa Inggeris. Kononnya lah dia berpengetahuan. Tapi kita tahu sebenarnya apa sebenarnya, kenapa terpaksa campur aduk itu. Bermain bahasa supaya dia camouflage, supaya dia dapat menutup kesilapan. Jadi itu yang dikatakan bahawa pembacaan itu amat penting sekali. Tak kira apa yang kita baca, apa jua, jangan baca tajuk aja. Masalah kita sekarang media sosial ni, dia baca tajuk aja. Tu ambil conclusion. Tajuk bukanlah rumusan. Tajuk adalah tarikan. Jadi jangan baca tarikan kemudian membuat rumusan. Teruskan. Itulah. Akhbar tu kadang orang tak baca pun akhbar sekarang. Tapi akhbar tu maksudnya jangan bersumberkan satu maklumat sahaja. Kena baca maklumat-maklumat yang berlainan. Sebab tu saya katakan bahawa pembacaan itulah penting. Tak kira apa jenis bacaan, ianya adalah amat penting sekali. Kita ada berapa log sekarang, admin? Saya rasa janggal kalau kita tak dapat log yang banyak, 40. Saya jangan kena log, tuan-tuan, pasal ini jualan yang paling saya fikir terkejut. Waktu saya berbincang tentang harga, saya terkejut because Nuha datang dengan harga combo ni RM80, tuan-tuan. Sebab di pasaran buku ni tak akan turun sebab demandnya sangat tinggi. Dan yang kedua, ini adalah print berbahasa Malaysia yang saudara boleh dapat dengan postnya sekali. Dan saya beritahu pada saudara, saya lama dalam kewartawanan, selepas apa yang dipanggil apa gate dulu, Presiden Amerika menjual senjata. Watergate. Lepas Watergate. Lepas skandal Kontragate. Nicaragua. Penjualan senjata kepada Iran. Watergate. Watergate. Ya. Selepas krisis Watergate, di mana intelijen mendedahkan maklumat kepada media untuk ini ada beberapa intelijen Amerika yang bersifat patriotik. Tahu bahawa sedang berlaku satu skandal di mana senjata dihantar ke negara musuh. Maka dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh intelijen Amerika yang berfikir bahawa Presiden telah melakukan sesuatu membahayakan negara dan untuk diberikan kepada wartawan. Wartawan mendedahkan hingga akhirnya Presiden itu berdepan dengan kesukaran dan kalah dalam pilihan raya. Dan saya fikir inilah buku yang kedua terpenting kalau kita nak melihat bagaimana link daripada intelijen pergi kepada wartawan dan menghasilkan maklumat dan akhirnya membolehkan kita membaca maklumat yang faktanya bukan level wartawan, pergi tanya dan dengar. Tetapi level maklumat yang diperolehi daripada maklumat kelas intelijen. Saya minta saudara baca supaya saudara berada dalam satu kelas tertinggi apabila saudara collect maklumat. Macam inilah Cik Zainal. Buku yang agak laris pada ketika ini adalah daripada TT. Tommy Thomas. Memang laris. Dalam Shopee pun ada.
Tapi kalau dibandingkan maklumat yang kita perolehi, buku Titi dengan ini jauh macam jauh bezanya. Buku Titi adalah buku sensasi. Buku ini adalah buku pendarahan skandal. Saya tak suruh saudara percaya ataupun tidak, tetapi saudara membacanya bukan daripada maklumat yang saya selalu kata wartawan pergi kutip soundbite, kutip statement orang, tulis, kutip. Tidak. Dia mengutip maklumat yang sangat kelas tertinggi di mana maklumat ini melibatkan lebih daripada 60 intelijen Amerika. Kalau saudara tahu bahawa kes MDB disiasat lebih daripada 60 intelijen Amerika yang datang daripada DOJ, yang datang daripada CIA dan datang beberapa badan perisik yang lain. Dan maklumat ini diberi kepada dua wartawan ini kerana kedua wartawan ini adalah yang paling committed dalam, dan kenapa tak dapat dekat Sarawak Report? Kerana dia tidak disenaraikan sebagai wartawan yang integriti. Maka diberi kepada dua wartawan kanan ini dan mereka menerbitkan buku ini. Log sekarang RM80 dengan 31 artikel yang ditulis oleh rakyat Malaysia seperti kata doktor tadi dari pelbagai kategori. Log kita nak capai 50 petang ni tuan-tuan, paling tidak. Log saya akan tanya, kita ada masa yang panjang bahawa besok kita tak akan run garasi punya sale. Keseluruhan masa kita akan bagi kepada doktor dan Way petang ni kerana kita dah bagi tahu tutup perniagaan, buka sesi akademik sempena stream ni. Saya nak tanya doktor satu lagi benda sebelum soalan ni. Saya tahu kita dah sentuh tentang ni, apa yang boleh kita pelajari? Kerana saya jangka, doktor, untuk PRU ni, kita ada option untuk memilih pemimpin. Kita akan mengulangi memilih pemimpin yang salah. Ini jujur, doktor. Kalau saya memangkah ini kerana sayang parti ini, saya pangkah kerana parti ini dipimpin oleh pemimpin yang saya rasa tak layak berada. Saya lari ke sebelah sana. Saya pimpin dan saya pangkah lagi seorang pemimpin yang saya rasa, parti yang saya rasa pemimpinnya pun bukan relevan untuk berada dalam keadaan negara begini. Saya rasa anak-anak saya lagi lebih keliru. Jadi dalam pilihan raya yang akan datang, saya rasa kan, apakah undi masih berarti ketika kita memiliki pemimpin yang sudah kita anggap tak mampu lagi berfungsi untuk memacu negara lepas 2015? Ini lepas PRU 15. Ini soalan saya lah, seorang yang dianggap frustasi lah. Saya anggap kata saya pangkah siapa pun, saya akan memangkah parti yang ketuanya sudah tidak relevan. Ya, betul. Kalau kita lihat sekarang, senario politik kita ada 3 entiti yang besar utama lah sekarang hari ini. Perikatan Nasional dengan Bersatu PAS dia, UMNO dengan Barisan Nasional dia, dengan Pakatan Harapan. Itu 3 entiti yang ada pilihan kepada kita. Dan kita bukan sebenarnya memilih Perdana Menteri. Kita memilih parti. Tapi secara tidak langsung kita memilih Perdana Menteri melalui ahli parlimennya. Ahli parlimen dia. Dan sebelum kita pergi ke pilihan raya, kita dah tahu dah kalau kita pilih parti ini Perdana Menteri dia. Dan bila Cik Zana cakap pilih parti mana pun, Perdana Menteri itu sama tidak kelayakan kewibawaannya. Memang itu dikatakan kekecewaannya lah sistem politik kita. Seharusnya kita dah berubah. Dan satu undi untuk satu presiden yang paling relevan. Ya betul. Tapi bagi kita, satu undi adalah sama harga dia. Kalau di Amerika, pilihan raya presiden ke Senat ke Dewan Perwakilan, satu undi di California tak sama dengan satu undi di Minnesota. Kerana ada elektoral. Tapi kita sama. Jadi sebab itu dalam kekecewaan ni, kita terpaksa juga membuat pilihan. Dan kita mempunyai masa lagi. Jikalau satu parti itu kita tak suka yang ketuanya, kita kena beritahu sekarang. Dan parti itu perlu mengetahuinya dan mengambil tindakan bahawa sesuatu perlu dilakukan. Kalau anda mau undi. Kalau anda mau undi kami. Dan itu perlu dizahirkan oleh rakyat. Dan kalau kita ambil pukul rata lah Cik Zana, yang kalau UMNO kata dia ada 3 juta ahli, PAS tak tahu berapa juta, kita ambil pukul rata ada 6 juta, 5 juta lah pengundi yang terkait dengan parti, yang pasti mengundi parti mereka. Dia ada banyak lagi yang tidak terkait. Macam saya lah, tak terkait. Macam Cik Zana juga tak terkait. Dan boleh membuat keputusan seperti rakyat Finland yang buat. Boleh pilih parti muda. Apatah lagi sekarang anak muda kita ni, yang sangat fresh ni. Sebab sekarang ada orang-orang yang dikatakan the third force, kuasa ketiga, yang terdiri daripada golongan profesional, NGO yang tak terkait dengan parti politik. Tapi persoalannya, bolehkah the third force punya pengaruh? Terutama kata pengundi matang seperti sebab kita dah ditanam bahawa mesti undi parti.
Daripada kecil, daripada kita lahir lagi, itu yang ditanam. Jadi nak buka tu memang payah. Satu lagi contoh, rakyat Ireland 2 tahun lepas. Mereka pergi mengundi Sinn Féin yang ada kaitan dengan IRA ni. Sinn Féin dia parti politik yang berkait dengan Irish Republican Army. Dia tak pernah menang banyak kerusi. Tapi 2 tahun lepas, dia menang banyak kerusi. Kerana rakyat fed up. Ireland fed up dengan sistem politik yang sentiasa bercelaru. Sama dengan sekarang lah. Tapi mereka ada pilihan. Rakyat Finland pun ada pilihan. Kita ni tak ada pilihan. Itu sahaja. Itu je yang ada. Itu yang menjadikan ramai orang yang nakkan PRU 15 adalah orang yang kemaruk parti. Tapi bagi orang yang mahukan sebuah kerajaan yang boleh memacu Malaysia ke masa depan, mereka tak nampak PRU ni boleh menyediakan kerajaan baru yang boleh memacu ke depan. Dia hanya boleh menyediakan kerajaan baru bagi memenuhi nafsu-nafsi politik, tetapi tak ada kerajaan baru yang kita nampak boleh memenuhi derita rakyat, boleh menyelesaikan derita rakyat. Saya nak tanya dengan Prof. Hassan, log berapa dah sekarang? 60. Alhamdulillah. Log sikit lagi sebab saya akan seret lagi satu perbualan mengenai media. Dia tak takut walaupun lepas ni wartawan tak jemput dia, tapi ini soalan lama bermain. Saya orang media. Okey. Saya ada pandangan mengatakan bahawa kewartawanan 5W, 5W1A sudah tidak relevan. Berarti bahawa rakyat tak mahu dijenuhkan oleh fakta. Rakyat mahu dijenuhkan oleh pandangan yang benar. Berarti sekarang sebab tu saya bagi tahu saudara kan, dekat saudara Azmi, kenapa yang viral tu dibaca? Kerana yang viral, walaupun selemah-lemah yang viral tu, dia adalah opinion seseorang. Maksudnya seorang tu kata, macam saya baca, seorang peniaga telur ni cerita bahawa untuk menjual telur, bawa telur dia keluar daripada kampung dia melalui rumah-rumah miskin dan pergi jual. Dia berasa bersalah kerana di rumah-rumah yang dia buka ladang dalam kampung orang miskin. Mengeluarkan telur untuk dijual dengan melintasi rumah-rumah miskin yang tak dapat makan telur adalah satu penderitaan untuk dia. Opinion dia. Ini yang dibaca orang, kerana ini berbanding kita nak cerita ekonomi akan tumbuh, keberosotan akan 6-7%. Media masih percaya bahawa rakyat ingin membaca fakta yang kemudian rakyat kata, apa guna fakta ini pada kami? Kami lebih nak baca tentang seorang yang merasa kebersalahan dia hingga dia mengeluarkan telur pada waktu malam daripada ladang telur dia untuk mengelakkan rasa bersalah, kerana orang dalam kampung tu belum tentu boleh makan nasi dengan telur. Itu saya nak tanya, doktor dah lama campur dengan wartawan. Saya menganggap kata wartawan sekarang ni dia kutip soalan balik tulis. Saya menganggap kualiti wartawan kali ini disertai oleh orang-orang yang fail nak dapat kerja lain masuk. Wartawan yang ada di meja kerja sekarang ni makan gaji dan tunggu hari yang telah selesa. Wartawan yang ada pula yang senior-senior sikit sedang mencatur-catur parti mana akan menang supaya dia terpilih untuk menjadi the big boss dengan the big salary. Itu pandangan saya, bahawa apa yang ditinggalkan oleh Pak Sako, apa yang ditinggalkan oleh wartawan-wartawan, yang terakhir adalah apa yang ditinggalkan oleh Tan Sri Ahmad Ismail telah berakhir. Saya wartawan dan saya sedang mencela diri saya juga sendiri, kerana kegagalan kami berfungsi untuk memastikan bahawa wartawan ni dia masih lagi kekal menyebarkan suara orang atas kepada orang bawah. Dan kalau seorang bawah naik ke atas, suara tu di bawah adalah suara yang sangat lemah. Cerita tentang peniaga jual air tetapi dirampas oleh MBSA. Cerita-cerita yang tak mendorong kuasa pemikiran rakyat tu ditolak ke atas. Cerita rakyat ni mesti cerita sedih saja supaya Surat Khabar boleh jual. Cerita rakyat cerdik jarang ada dalam Surat Khabar. Prof komen lah, Prof lama dah dengan wartawan. Tak, memang betul tu. Dan bila dengar Cik Zainal meluahkan kekecewaan tu, mengatakan nak bodek bos tu, macam teringat saya baca buku Titi pula. Titi? Yang mengatakan bahawa civil servant memang macam tu. Tapi ialah wartawan tu memang dikatakan mereka bekerja agak terkekang. Itu masalahnya. Tapi kalau kita lihat dalam akhbar sekarang ini, akhbar yang berbentuk tabloid itu yang mudah dibaca. Itu yang lakunya. Yang berat-berat akhbar memang susah nak. Tabloid ni maksudnya akhbar sensasi, tuan-tuan. Senang. Itu yang dikatakan akibat media sosial ni. Bagi saya lah, saya selalu gunakan Facebook untuk membuat satu ujian. Untuk mendapat like 100 memang payah. Kalau letak benda cerdik. Benda yang berfakta, benda yang berat-berat sikit. Kalau 30 like tu akhirnya bagus, Alhamdulillah. Kalau saya tukar gambar profil saya muka, dapat 400-500.
Tukar gambar profil. Profil. Tak ada cerita apa. Tak ada cerita apa. Okey, itu hakikatnya adalah... Cepat-cepat tukar gambar profil. Okay. Itu hakikatnya dikatakan pemikiran kita, bila kita membaca tu kita tak kritis. Dan ini wartawan, mereka buat kerja mereka. Bahawa kalau cerita tu berat-berat, orang tak akan baca. Sebab tu dalam tulisan saya dalam Facebook, saya cuba buat dalam 50 patah perkataan yang mudah-mudah aja. Mencapai apa dia panggil kewartawanan, sedang memindah kepada kewartawanan. Alhamdulillah. Supaya mencapai maksudnya. Yang 2 minggu lepas saya cerita pasal My Digital. Yang inisiatif My Digital tu. Orang tak minat My Digital. Tapi saya buka cerita bahawa salah satu objektif My Digital adalah nak menubuhkan 2 syarikat digital unicorn. Syarikat digital unicorn adalah aset yang mempunyai melebihi $1 bilion. Mungkin bila orang baca, My Digital nak buat 2 syarikat ni, orang tak minat lagi. Tapi saya tambah, Singapura dia dah ada 7 dah. Syarikat unicorn ni. Orang kita rasa tercabar. Singapura. Kena sokong ni. Lepas tu saya cakap Indonesia dah ada 5 dah. Syarikat bertaraf unicorn. Dan salah satunya adalah Gojek. Yang selalu pelekehkan Gojek tu, itu syarikat unicorn tu. Jangan main-main. Dan Grab yang mula asalnya di Malaysia, kemudian pindah ke Singapura, adalah syarikat unicorn milik Singapura. Satu daripada yang 5 Singapura ada sekarang. 5. Satu daripada 7 yang Singapura ada. 7. Dia ada Gojek Grab. adalah satu daripada 5 yang Indonesia ada. Di Indonesia. Traveloka baru kita nak banner. Jadi bila orang tengok, dia boleh kaitkan dengan inisiatif My Digital dan bagaimana tertinggalnya kita. Grab tu bermula di Malaysia dengan My Taxi, saya rasa. Pindah ke Singapura, barulah berkembang. Maju jaya. Kenapa dia pindah? Kerana ekosistem dia. Jadi itu yang dikatakan bahawa dalam media sosial, penulisan kita kena lain sikit. Kita kena cucuk sikit. Gunakan bahawa semua orang boleh merasai bahawa ini penting bagi kita ni. Tuan-tuan, segera ke Facebook. Saya selalu buat cross traffic. Pergi kalau saudara nak membaca. Sebab Pro memang menaikkan status bukan kereta baru dia, bukan nombor plate yang dia beli di JPJ. Dia jarang naik, dia tak akan naik status tentang jam dia. Dia tak akan naik status tentang OTTD. Dia akan naikkan status tentang OTTD mindset dia. So, pergi friend kepada Azmi Hassan. Azmi Hassan. Pergi saudara setiap hari dapat baca benda-benda yang sekurang-kurangnya saudara tak perlu terikat dengan cincin nilofa. Dah dipakai tu nak kahwin atau tidak. Saudara tak perlu terikat dengan siapa yang baby bump bulan ni. Saudara akan terikat dengan seorang yang sentiasa menganalisis untuk meletakkan bahan terbaik untuk dibaca oleh... Tapi Cik Zanang, pernah satu ketika saya naikkan pasal plate kereta. Dia ada cerita di sebelah, masa saya belajar kat US. Kan US dia boleh, kita dah personalize plate number. Dia boleh 6 karakter saja. Jadi saya minta karakter Melayu. MELAYU. Dan dalam permohonan tu dia kena ada second choice. Takut yang pertama tu ditolak. Saya tulis Malaya. Tujuannya adalah bila saya bawa kereta ke US, orang tahu saya orang Melayu, orang Malaysia. Tapi JPJ sana tolak, Melayu is too vulgar, sir. Too vulgar? Vulgar. Explain apa dia vulgar tu? Tekak ni tak faham. Vulgar tu apa? Lucah. Ya, saya pun terperanjat. Kenapa vulgar? This is our nation. This is our race. I'm Melayu. Oh, no, sir. He said, MELAYU. Oh, Melayu. No, me, Layu. Itu lucahnya tu. Tak lulus. Tapi dapatlah Melaya. Jadi selama 6 tahun saya di US, saya pakai Melaya. Satu hari saya pergi ke California, ada makcik tua tengok, oh, you are from Malaysia? Ini orang Amerika ni. Dia tahu Melaya tu Malaysia. Alhamdulillah. Bagus tu. Itulah satu ketika saya uploadkan pasal kereta lah, plate kereta. Tapi dalam bentuk mekanisme berkongsi perkara yang besar. Bukanlah nak bagi tahu upload kereta gambar cuci, tapi nak bagi tahu BMW. Dia cerita sekarang, sekarang begitu. Dia ambil gambar sebenarnya, dia kata pipe air rumah dia baru tukar, tapi di belakang pipe air tu boom, kereta besar dia. Kononnya bercerita tentang pipe air yang baru tukar, tapi nak ditunjuk yang tersirat je lah. Pergi ke Azmi Hassan, like, dan saudara boleh follow kerana saudara Azmi sentiasa berfikir banyak perkara dan dia akan berkongsi apa yang dia fikirkan. Kita terima 60 log atau lebih sekarang untuk membaca buku daripada 2 wartawan yang saya anggap selepas skandal
Iron Gate dah kita panggil. Saya lupa. Iran Gate, ya. Iran Gate. Iran Gate, di mana itulah yang dianggap pendedahan terberani dalam sejarah media cetak di Amerika, apabila wartawan mendedahkan maklumat-maklumat yang dibekalkan oleh intelijen Amerika yang bimbang dengan kedudukan presiden, yang membekalkan negara secara senyap membekalkan senjata secara senyap kepada negara musuh tanpa melalui kelulusan Kongres. Saya rasa ini yang terbesar. Ini adalah skandal terbesar yang didedahkan, yang saya percaya 60-70% fakta ini diperolehi daripada intelijen yang sedang menyiasat kes ni, dan kumpulan intelijen ini percaya bahawa untuk mengukuhkan tindakan-tindakan mereka memerlukan wartawan untuk mewajarkannya. Maka maklumat itu dipindahkan kepada wartawan ini menulis. Kerana wartawan menulis bersumberkan maklumat, tuan-tuan. Wartawan bukan orang yang pusing-pusing dekat air naik fakta, tak ada. Jadi ini saya bagi ada fakta bertaraf intelijen, log dengan harga RM80 plus dengan warkah Pak Bidin. Baca, saya percaya bila saudara, tuan-tuan, membaca ni kenapa penting, tuan-tuan? Satu, tuan-tuan dapat pengetahuan. Yang kedua, tuan-tuan dapat membantu orang lain apabila mereka cetek pengetahuan. Jadi bila ada kawan-kawan dalam Facebook, saudara bercakap benda yang tak masuk di akal, saudara boleh saja snap gambar page saja bagi kat dia supaya dia lebih berakal. Kadang-kadang saudara nak akalkan dia susah. Sebab kadang-kadang akal itu kena diakalkan oleh benda yang ada akal. Panjang sikit pantun akalnya. Satu lagi, Cik Zainal. Perkara ketiga, kenapa kita perlu membaca? Ya. Saya tambah satu lagi. Supaya kita tak menjadi macam rakyat Amerika. Kenapa saya timbul benda ni bila Cik Zainal sebut Iran tadi? Iran. Amerika disebut Iran. Iran. Kita Iran. Macam kita sebut Palestin, dia orang sebut Palestine. Dia lain. Saya teringat masa perdebatan Trump dengan Hillary, perdebatan terakhir, dia sebut Aleppo. Masa tu Aleppo adalah bandar Syria ISIS pertama sekali yang dapat tangkap. Aleppo. Kita panggil Aleppo. Trump dengan Hillary, orang Amerika panggil Aleppo. Itu pronunciation dia. Saya teringat bila Cik Zainal sebut Iran tadi. Jadi dalam masa tu orang Amerika kata apa benda Aleppo ni. Trump bodoh-bodoh dia pun dia tahu benda apa Aleppo tu. Adalah bandar sempadan antara Turki dan Syria. Bandar yang pertama ISIS dapat tu. Dalam Google search pada ketika perdebatan itu, paling utama searchnya adalah, tahu apa dia search? Dia nak tahu apa Aleppo tu. Dia search Aleppo. Leppo. Kenapa dia search Aleppo? Dia ingat Aleppo tu adalah Aleppo sebab orang Amerika sebut tu A. Macam Itulah orang Amerika sebenarnya. Punya ngangnya. Ada juga ngang. Kita pandang tinggi kepada mereka sebab cerita Hollywood. Tapi dan satu lagi lah. Padahal nak cerita pasal orang nak tekankan mengapa membaca itu penting. Satu ketika saya di Amtrak, masa saya belajar kat Amerika tu, saya naik Amtrak, kereta api jarak jauh tu. Ada seorang pakcik Amerika tanya saya, where are you from? Daripada mana? Saya nak sebut Malaysia, panjang pula cerita dia. Kena kata Malaysia tu the north of Singapore ke, payah. Masa tu saya belajar kat Wisconsin. Saya sebut Wisconsin. Dia kata, kat mana? Saya ingat sebutan Taylor saya salah. Saya spelling Wisconsin tu. Dia tak tahu kat mana. Allah maksudnya. Ya, kita tahulah. Orang Amerika cerdik lah. Kita tahulah dia ada 50 negeri kan. Takkanlah tak pernah dengar. Mungkin dia terkejut muka saya kot. Tak tahulah. Wisconsin. Kita bukan negeri daerah pun kita apa. Betul. Dia macam kata saya daripada Kelantan kan. Cik Zana kata Kelantan tu kat mana? Tak tahu Kelantan kat mana. Lebih kurang macam tu lah. Tapi hakikatnya Cik Zana, itulah rakyat Amerika. Dia tahu apa yang berlaku di keliling dia je. Tak pernah keluar daripada bandar dia. Lain lagi lah tak pernah keluar daripada negara dia. Dan ramai rakyat dia tak ada pasport. Sebab tak pernah keluar. Itu hakikatnya. Sebab itu dia katakan kita kena membaca. Supaya mengelakkan jadi macam rakyat Amerika yang dia pun tak tahu Wisconsin adalah satu daripada 50 negara. Saya betul kecewa sekali. Seperti mana kita akan tampau orang Malaysia kalau dia tak tahu Kelantan tu kat mana. Kelantan dalam Malaysia. Orang Malaysia sekurang-kurangnya kita sebut kan, tuan-tuan, orang biasa kita jumpa, kita tanya dia jeli, dia tahu Kelantan. Gabung dia tahu Kelantan. Kita tanya dia lagi satu daerah, Benut dia tahu Johor. Walaupun itu level pengetahuan kita tentang demografi negeri itu memang. Tapi Cik Zana, pernah tu ketika walaupun saya orang Kelantan, tapi saya tak pernah sekolah Kelantan. Pernah depan masa tu Datuk Tok Pa. Saya baru tahu perkataan Sengoti. Saya tahu orang Kelantan dia tak sini. Sengoti maknanya
sebutan saya tak betul saya rasa. Sengoti maknanya betul, sungguh-sungguh. Orang kata sengoti. Saya pun dalam ceramah saya sebut sengoti. Tok Pak kata, benda apa si Azmi cakap ni? Sebab saya baru belajar perkataan sengoti tu. Sungguh-sungguh maknanya mungkin Wisconsin tu sebutan saya tak betul. Tapi masalahnya saya dah bagi abjad dia, spelling pun dia tak tahu. So sah-sah dia tak tahu lah tu. Memang tak tahu tu. Okey, Lock, kerana selepas ni kita akan bersama Abang Way, saya akan black untuk memberi ruang setiap video saya blast nanti adalah video tidak bercampur aduk. Terima kasih kerana Doktor telah memecah rekod railing kali ini dengan jualan tertinggi dalam sesi bersama dengan Doktor. Alhamdulillah kerana bukunya bagus, diskusinya bagus. Saya akan black dan saya akan masuk nanti dengan Abang Yue untuk bercakap. Bagi anda yang ingin, hari ini kita bercakap tentang buku dengan dunia skandal kewangan. Tapi hari ini, selepas ni kita akan bersama dengan Abang Yue Haji Saari untuk bercakap dua novel yang memang satu saya tak tahu, dia suka dan kebetulan saya pun suka. Satu adalah novel Fyodor Dostoevsky yang akan datang dalam bentuk terjemahan sebagai tajuknya adalah Balasan Dosa. Kalau saudara ingin tahu Rusia sebelum jatuhnya Tsar Zamarov, bagaimana wajah Rusia sebelum komunis. Kerana novel ini ditulis pada tahun 1866. Jadi Wei akan bercakap novel yang sudah pun berusia lebih 150 tahun ni. Dan kedua adalah Dosa Almaya ataupun Almaya Folly yang kemudiannya diterjemah menjadi kemudi dan difilmkan oleh Abang Wei dengan hanyut. Saya tahu kita perlukan secawan kopi kerana dah dengan Dr. Azmi saya tak mau teruskan. Saya kena break supaya dua video dan senang saya blast. Lepas ni saya blast supaya video ni beredar. Kerana saya mahu orang Melayu mendengar sebanyak mungkin. Saya akan blast setiap hari RM20, RM20 supaya perkongsian ni sampai kepada mereka yang berada di luar live ni. Dan berapa live ni kita ada ni dah? Alhamdulillah, satu angka yang tinggi. Saya sebenarnya, ini generasi jeans. 352 orang peminat seluar jeans berada dalam satu sesi akademik adalah angka yang sangat saya suka. Dan stream ni berjaya sedikit demi sedikit menanam minat saudara untuk mendengar isu-isu yang saya pilih dan saya susun, garasi pilih dan susun. Hari ini kita pilih nak merakyatkan hal-hal politik. Soalan yang terakhir, mesti semua penonton nak tahu. Ada yang dah pernah beli buku Jokowi. Nanti pihak Noah akan tukar buku yang lain. Lain. Jangan risau. Lock dulu. Kerana anda dah ada buku Joe Biden, lock je. Nanti saudara option. Sebab saudara boleh minta Nuha akan bagi nak ini, nak ini, nak ini. Settlekan kemudian. Saudara pilih sebab Nuha ada banyak buku. Banyak pilihan. Nak buku saya pun boleh. Bagi tahu je Kak Nuha nak buku saya. Saya akan bagi. Saya pun ada beberapa buku saya nak bagi. Minta aje. Okey, saya akan selitkan buku saya. Tak ada apa. Jadikan dia tetap combo RM80. Tuan-tuan, dalam hidup apa yang kita perlukan untuk mendapat ilmu, mudahkan keadaan. Kami tak akan menyusahkan keadaan untuk dapat akses pada ilmu. Okey? Lock dulu, kemudian negonya kemudian. Yang pasti kita dapat angka lock supaya nombor telefon saudara dapat dihubungi. Berapa angka lock sekarang kita capai? 70. Alhamdulillah. Saya bagi masa 5 minit untuk last call lock kerana kita akan break. Abang Wei akan masuk pukul 4. Saya nak black kerana saya nak blast video ni berasingan. RM20 sehari untuk 5 hari. Kemudian saya nak blast juga video Abang Wei berasingan kerana kita tahu ini adalah Ahad Hari Keluarga. Kerana ramai orang terangkum dalam PKP. Jadi ramai orang memilih Ahad ni untuk keluar kerana semua orang bawa anak tengoklah dunia sekejap. Okey, saya nak tanya soalan akhir yang selalu ditanya oleh orang. Saya tak suka Tan Sri Mahyudin Yassin. Secara peribadi saya menganggap dia seorang pemimpin yang sangat perlahan. Pada waktu yang sama saya tidak suka juga pemimpin pembangkang yang ada. Tak kiralah dia Anwar Ibrahim ataupun dia adalah Zaid Hamidi. Kerana saya menganggap bahawa struktur kegejolahan mereka menambahkan lagi perik yang ada. Apa rumusan doktor tentang pandangan saya? Katalah pandangan saya ini adalah pandangan orang awam. Satu yang ada saya anggap sangat perlahan dari segi tindakannya. Yang nak diganti selangat gelojoh dan selangat nafsu-nafsi mahunya. Itu pandangan saya. Apa pandangan doktor untuk merumuskan pandangan saya? Walaupun ini kali pertama kita berjumpa secara bersemuka, Cik Zainal, memang itu hakikatnya. Bahawa Tan Sri Mahyudin ada kelemahannya, Datuk Seri Zahid juga ada kelemahannya, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada kelemahannya. Dan sebab itu dikatakan tadi bahawa pilihan kepada rakyat Malaysia adalah amat terhad dan terbatas sekali. Tapi kita masih mempunyai masa. Seperti kata Tan Sri Musa Hitam dalam akhbar ini bahawa mereka pemimpin yang bermasalah itu sepatutnya mengundurkan diri,
memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin pelapis baru yang lebih profesional, yang tak ada baggage liability. Baggage liability adalah rekod-rekod buruk yang akan menyeret negara ke dalam keburukan dan parti dalam keadaan masalah. Saya okay, teruskan. Ya, sebab itu masa masih ada lagi. Masih ada, tapi ini bergantung kepada pemimpin itu sendiri. Tapi saya melihatnya adalah sebagai satu harapan yang positif, di mana kalau boleh berlaku di Ireland, di Finland, ataupun di Singapura tahun lepas pun, walaupun kerajaan PAP hilang banyak kerusi kerana anak muda membuat keputusan yang memberi kepada pembangkang, kita masih ada harapan untuk mendapat pemimpin, iaitu Perdana Menteri yang lebih berwibawa. Dan memang betul apa Cik Zainal katakan. Itu saya melihatnya sebagai satu pandangan positif lah. Jadi dalam darurat ni adalah masa kita nasihat kepada saya, katalah itu nasihat kepada saya, bersabar, teruskan dengan apa yang ada, kerana kalau tak dapat lebih baik, jangan jadi lebih buruk. Ya, betul. Kalau tak dapat lebih baik, jangan jadi lebih buruk. Kerana lebih buruk bererti bukan sesuatu yang kita mahukan. Jadi jangan buat kelang kabut dan gelojoh, nanti jadi tikus baik labu. Kalau inilah yang ada, bertahan dulu hingga kita boleh mempunyai peluang untuk mendapat yang lebih baik. Terima kasih Doktor kerana sudi ke garasi. Open lock sekarang, saudara boleh hubungi dia nombor ni pada bila-bila masa, kerana Nasir kata open lock is unlimited lock, walaupun sekarang mencapai 70 lebih. Open lock up to 100, 120 bukunya ada. Kalau saudara menonton preview ni juga ulangan, ini bukanlah lock jin di mana limited, setiap kali saya naikkan helaian jin, helaian adalah yang terbatas. Tapi buku ni tak batas, Nuha menyediakan open lock. Tapi terima kasih kerana hari ini kita memecah rekod setakat streaming yang ada dengan lebih, dengan berapa? 76 log yang saya consider 80. Kejap lagi tutup akan naik log terakhir. Terima kasih. Buku berkualiti, wajar dibaca. Kita akan bersama dengan Abang Yue Haji Sa'ari selepas ini, dan saya bagi 2 minit untuk doktor bercakap, 3 minit kepada penonton. Apa sahaja doktor nak cakap di luar daripada soalan saya? Okey. Tidak. Saya berterus teranglah Cik Zainal bahawa bila Cik Nasir daripada penerbit Nuha Book memanggil saya untuk Garasi TV, itu adalah kali pertama saya mendengar Garasi TV. Dan saya cuba membuat penyelidikan, adakah popular Garasi TV ni. Tapi saya tengok lekeh-lekeh orang tengok, 5-6 ribu view. Dan bagi saya itu adalah satu kelebihan Garasi TV, bahawa walaupun hanya menjual jin saja, tapi ada pengikutnya. Dan saya katakan bahawa bagi saya, kalau like saya dalam Facebook 100 itu, bagus tu bagi saya tu. Sekarang like dah lepas 400 ni, saya mengenai jamin ni. Kita ada lebih 400 like sekarang untuk Bola Love tu. Mungkin dah ada yang bagi star tu, yang kita akan star yang kita collect, kita telah direkognize sebagai MB, sebagai channel. Itu saya katakan terima kasihlah. Dan saya mengharapkan bahawa ini bukan kali pertama dan kali terakhir. Kami meraihkan, sebab saya selalu promote, kalau orang yang saya nak, kalau saya selalu bagi tahu dekat orang, kalau nak cari seorang yang akan bercakap lebih terus terang daripada saya, adalah Dr. Azmi. Sebab tu saya kata, bila dia nak bawa, saya kata saya tak nak orang yang datang memberikan lagi lebih complicated kepada penonton yang aku beri. Saya nak orang yang simplicize kepada rakyat yang sedang sakit kepala. Hari ini Profesor cakap, nasihat daripada doktor cakap, nasihat kepada saya, memang tak akan lebih terbaik, tapi jangan bertindak hingga mendapat keadaan lebih buruk. Dia panggil dan makasidnya begitulah, pertimbangan makasidnya itu. Terima kasih doktor. Kerana sudi, dan cepat lepas ni antara break sebelum Tuan Mawai masuk, pergi ke Facebook, berkawan dengan orang macam ni, supaya saudara taklah hari-hari mendengar tentang gelang emas dan tukar rim kereta aja. Berkawan dengan orang ni supaya ada update yang tiap pagi saudara bangun, saudara dapat satu pengetahuan. Terima kasih kepada mereka yang lock. Terima kasih kepada Dr. Azmi Hassan kerana sudi ke Garasi. Kami akan sentiasa jemput, kerana orang beginilah yang kita nak untuk berkongsi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat, dapatkan secawan kopi. Selepas ini kita akan bersama dengan Yue Haji Sa'ari dan 2 buah buku lagi terbitan ITBM.